Baik, rakaman dah mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, selamat bersua kembali. Hari ini hari Rabu, 1 hari bulan 10 2025. Jadi malam ni kita sambung kita punya kelas akhlak siri yang ke-70. Kita ganti hari semalam. Semalam saya tak dapat nak buat kelas sebab saya baru balik dari kampung. Selamat datang Suhaila Razak. Jadi kita sambung hari inilah, hari Rabu. Okey. Dan malam ni adalah kita sambung perbahasan tentang bab yakin dan tawakal, dan dia adalah hadis yang terakhir dalam bab ini, dalam kitab Riyadhus Salihin. Kita guna buku Riyadhus Salihin. Okey. Bismillah. Ada yang baru masuk ke? Siapa tadi? Solehah ke namanya? Okey, kalau ada student yang baru, selamat datang saya ucapkan mewakili rakan-rakan yang lain. Jadi malam ni kita akan belajar tentang penutup dalam bab yakin dan tawakal ni. Okey, apa yang Imam An-Nawawi tulis dalam buku dia Riyadhus Salihin tu, hadis yang terakhir adalah inilah. Selamat datang Farhana. Jadi hadisnya ringkas saja, pendek saja, dan kita akan tengok dan kita akan cuba nak faham kenapa hadis ini dimuatkan. Okey, barangkali hadis ni saya kira ramai yang belum pernah tahulah tentang hadis ini, dan apa yang kita boleh belajar tentang hadis inilah sedikit. Okey, ada siapa nak baca? Ada tak orang yang willing nak baca? Kejap, saya tak tengok orang lelaki Apa ada lelaki? Amir baru masuk. Okey. Siapa lagi? Khalil ada, Khalil. Siapa lagi? Wan Fatimah. Fatimah perempuan. Jadi lelaki ada 2 kuntum je. Ya. Rare ni. Amir, selamat datang Amir. Fatihah Khalid. Fatihah Khalid ni, Fatihah ada ni ke? Cakap duduk Arab Saudi 2 kumbang. Tak apa, sebab dia terlalu rare, saya panggil 2 kuntum. Aizat, okey. Khalil kerja kot. Khalil Syafiq mungkin kerja kot. Okey, baik. Ada siapa nak baca? Farha, boleh Farha, sila. Ustaz baca? Boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadi Ashar Wa'an Anasin radhiyallahu anhu qala. Kejap Ustaz. Okey. Kana akhawani ala ahdin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif fashakal muhtarifu akhahu lin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaqu bih. Rawahu Tirmidzi bi isnad sahih ala syarti Muslim. Yang ke-11 daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 orang bersaudara. Salah seorang daripada mereka selalu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan seorang lagi bekerja mencari rezeki. Maka si pekerja itu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang saudaranya. Lalu Nabi SAW bersabda, mungkin sahaja engkau diberi rezeki kerananya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dengan sanad yang sahih menurut syarat Muslim. Okey, baik. Jazakumullahu khairan jazak. Teacher Farha Wahidah atas bacaan hadis yang diperdengarkan tadi untuk kita semua. Jadi malam ni kita akan belajar hadis yang Farha baca itu tadi, iaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin siapa? Dalam ni dia sebut Anas je. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Siapa Anas tu? Anas bin Malik. Anas bin Malik. Okey, biasanya
Bila disebutkan Anas tu Anas bin Malik lah, kecuali kalau bukan Anas itu ataupun Anas yang lain, dia akan biasanya dia akan sebutkan Anas yang mana tapi kalau sekadar Anas sahaja yang dimaksudkan itu kebiasaannya most of the time adalah Anas bin Malik. Apa yang anda kenal tentang Anas bin Malik ni? Kita recall balik pelajaran yang lalu lah. Anas bin Malik apa? Siapa Dia dia? Nabi doakan. Orang yang Nabi doakan, lepas tu lagi? Macam mana orangnya ataupun keadaannya macam mana? Kalau kita sebut ataupun dengar nama Anas ni, apa yang terlintas di fikiran kita lah yang dah belajar ni? Budak kecil. Kecil lagi Anas bin Malik ni masih kecil. Dan berapa umur dia bila dia mula berkhidmat kepada Nabi? 10 tahun. 10 tahun Dan dia sempat bersama dengan Nabi pun lebih kurang 10 tahun. Jadi setiap kali nama Anas bin Malik ni disebutkan atau anda baca di mana-mana, hadis-hadisnya sangat banyak kan, antara perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi dalam kepala kita tu kena letak, put in our mind, letak gambaran dalam kepala bahawa ini hadis ni direkodkan ketika dia masih kecil lagi. Okey, kenang-kenangan dia bersama Nabi SAW. Masih lagi anak muda daripada usia 10 sampailah 20. Dan itulah fasa dia hidup bersama dengan Nabi dari mula Nabi hijrah ke Madinah, waktu tu umur dia baru 10 tahun sampailah Nabi wafat, lebih kurang usia dia 20 tahun. Okey. Lagi siapa lagi? Mak dia siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Ayah dia? Dia Malik. Malik lah. Okey. Siapa adik dia? Tahu tak adik dia? Dia ada adik. Mak dia tu kahwin dengan orang lain lepas ayah dia meninggal. Mak dia kahwin dengan siapa? Ummu Sulaim tu. Ingat tak? Dalam kelas akhlak juga kita belajar benda ni. Selamat datang Nur Ashikin. Tak ingatlah Ustaz, cuba Ustaz bagi clue. Siapa? Dia ada adik lain tiri pula, lain ayah. Abu Umair adik dia, betul. Adik dia nama Abu Umair. Abu Umair tu adik dia. Apa kesukaan adik dia? Tak ingat. Burung lah. Burung, main burung. Okey, adik dia dia suka burung pipit kecil tu. Nughair nama burung tu. Okey. Dan kita dah belajar sebelum ni, lepas adik dia ni lahir, adik lain ayah dia tak ingat nama ayah dia. Cuba cari. Abu depan dia. Adik dia waktu adik dia tu lahir, yang hadis yang kita belajar tentang Ummu Sulaim ni, hadis tentang tahnik. Ingat lagi tak? Bila lahir adik dia ni, dibawa adik dia tu jumpa Nabi SAW. Mak dia tak bagi makan apa-apa, tak nak menyusukan dia. Sebelum Nabi tahnik dia, maksudnya mak dia nak keberkatan dari air liur Nabi tu masuk ke dalam mulut adik. Kan apa tu, Anas ni bawa adik dia datang jumpa Nabi SAW. Betul, Abu Talha. Okey. Abdullah bin Abu Talha tu nama adik dia lah. Abdullah bin Abu Talha. Nanti tengok balik kelas yang lepas kita belajar tentang hukum tahnik, apa faedah dia, dan macam mana kita belajar juga tentang macam mana Abu Talha ni mula kahwin dengan mak dia. Ingat ada lagi tak? Saya ada cerita kan? Macam mana Sulaim tu mula kenal dengan Abu Talha, siapa yang nak kat siapa. Saya cerita tu tentang kebijaksanaan mak Anas bin Malik ni. Okey, dalam cara dia berdakwah kepada lelaki yang non-Muslim. Gitulah. Okey, itulah orangnya. Okey, keluarga Anas bin Malik ni. Baik. Dan hadis ini adalah hadis yang ke-11. Al-Hadi Ashar. Hadis yang ke-11 dalam bab ni. Dan hadis yang ke-83 daripada bab awal dulu. Bab niat sampailah sekarang. Dan ini adalah hadis yang terakhir dalam bab ni. So minggu depan insya-Allah kita akan belajar bab baru, iaitu bab al-istiqamah. Okey. Ada dalam buku Asal-Garam kisah Abu Talha dengan Ummu Sulaim, ada. Dalam Asal-Garam Ustaz Luqman Makhtar ada juga. Okey. Jadi minggu depan kita akan belajar bab baru, iaitu bab istiqamah. Dan ini adalah hadis terakhir dalam bab tawakal. Okey. Hadis ni dia ringkas saja. Anas ni cerita zaman Nabi dulu
ada dua beradik. Okey, kana akhawan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu zaman Nabi dulu ada dua beradik. Wa kana ahaduhuma ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarifu. Okey. Ada dua beradik. Lepas tu seorang ni dia selalu datang jumpa Nabi. Ni Anas cerita ni, maksudnya Anas tahulah orangnya tu. Seorang ni selalu datang jumpa Nabi, ya'tin Nabi, maksudnya dia selalu datang jumpa Nabi, dan seorang lagi adik abang dia selalu yahtarifu. Yahtarifu ni maksudnya dia bekerja, mencari nafkah ataupun berniaga dan sebagainya lah. Maksudnya dia pergi cari duit, cari penghidupan, kerja lah maksudnya. Okey. Fasyakal muhtarifu akhahu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu hari tu Anas cerita abang dia yang selalu bekerja ni datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengadu tentang perangai adik dia. Dalam ni saya tak tahu siapa abang ataupun siapa adik, tapi saya nak mudahkan penceritaan, saya ceritalah yang kerja ni abang dia, yang selalu jumpa Nabi tu adalah adik dia. Okey. So abang dia pun datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu dekat Nabi, kan. Kemudian Nabi pun berkata dekat dia, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi engkau diberi rezeki kan kerana engkau diberikan rezeki kerana adik engkau tersebut. Okey, dan hadis ni diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Okey. Kisahnya ringkas saja. Dua beradik, salah seorang tu suka belajar, suka jumpa Nabi, seorang lagi selalu bekerja. Lepas tu yang bekerja ni dia pergi mengadu dekat Nabi lah. Okey. Apa yang dia mengadu agak-agak? Apa yang dia mengadu? Saya tak syarahkan lagi lah. Korang rasa cerita ni pasal apa? Yang adik dia ni pergi ke mana? Yang abang dia ni mengadu apa? Yang adik dia pergi belajar. Adik dia pergi belajar. Lagi? Lepas tu abang dia kata asyik aku je bekerja. Asyik aku je kerja. Untunglah dapat pergi belajar sedangkan abang ni 24 jam kerja. Adik dia tak bekerja, cari rezeki mungkin. Betul lah, itulah gambarannya. Okey. Hadis ni menceritakan tentang, okey. Kita terus masuk poin nombor 1. Malam ni ringkas saja tau. Kita mungkin akan habis sangat awal dari biasa. Saya bukanlah sengaja nak habiskan awal, tapi hadis ni pendek saja. Okey, sebentar. Kita nak cuba gali sebanyak mungkin lah faedah yang kita boleh dapat. Okey, dia cerita pasal dua beradik. Okey. Nampak ke tulisan? Boleh nampak? Jelas tak? Dua beradik. Okey. Seorang apa? Yang pertama pergi mana? Pergi jumpa Nabi. Jumpa Nabi. Dalam hadis tu sebut jumpa Nabi. Okey, yang kedua yahtarifu. Maksudnya Pergi bekerja. kerja. Okey. Maksudnya tak jumpa Nabi lah. Jumpa Nabi. Okey, ni pergi kerja. Okey. Jumpa Nabi ni pergi mana? Apa maksudnya? Dia selalu jumpa Nabi. Apa maksudnya tadi? Belajar. Pergi duduk Okey, belajar. maksudnya dia selalu pergi belajar. Ataupun hadir halaqah. Okey, halaqah. Halaqah Nabi. Maksudnya setiap kali Nabi duduk di masjid, okey, kadang-kadang lepas solat Nabi akan duduk di masjid, Nabi akan ceritakan tentang agama, Nabi ceritakan tentang hukum, Nabi ceritakan tentang kisah-kisah jahiliah. Kadang-kadang Nabi cerita juga tentang apa yang berlaku di Mekah dan sebagainya lah. Maksudnya Nabi mengajar. Okey. Jadi okey, sebelum kita mula pergi lebih jauh. Mana satu abang, mana satu adik? Dalam hadis tak sebut, tapi nak mudahkan cerita lah, nak mudah korang ingat. Korang nak letak mana abang, mana adik?
abang pergi kerja, adik belajar. Okey, senang macam tu kan? Senang ya, sebab yang tua ni macam yang sulung ni biasanya dia lebih ada sense of responsibility. Mungkin tak semua tapi biasanya macam tu lah kan. Alung macam tu kan. Okey, ini abang lah, kita ambil ni abang. Ini adik. Again, saya tegaskan lagi, ni tak disebutkan dalam hadis. Ni sekadar nak memudahkan penceritaan. Abang pergi kerja, adik pergi belajar. Okey. Jadi dia ni selalu jumpa Nabi. Selalu jumpalah. Selalu dengan Nabi. Okey. Pergi kerja ni pula. Ke mana? Kata Imam Ibn Alan, dia boleh jadi apa sahaja. Tak disebutkan sama ada dia berniaga ataupun cucuk tanam, etc. Apa saja pekerjaan zaman tu lah. Okay. So bila dia selalu berniaga, maksudnya? Jarang jumpa Nabi. Jarang jumpa Nabi. Jarang jumpa Nabi. Maksudnya jarang belajar. Ataupun hadir ke halaqah Nabi lah. Okey. Boleh? Setakat ni boleh? Baik. Siapa nama dua orang ni? Para ulama ketika membahaskan hadis ini, mereka mengatakan mereka tidak mengetahui siapa. Tak ditemui siapa orangnya. Jadi mungkin Anas bin Malik dan Nabi tahulah orang ini siapa, tapi tak disebutkan namanya siapa. Boleh jadi juga Anas bin Malik pada ketika itu dia tak kenal orang itu siapa. Sebab sahabat Nabi ni ramai. Okey. Dan ini ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Alan dalam syarah dia, Dalilul Falihin. Dia kata, saya tidak jumpa mana-mana scholars sebut tentang siapa orangnya. Jadi dalam kisah ni umum sahaja. Okey, tak disebutkan siapa. Baik. Sebagian ulama, misalnya Al-Imam Mulla Ali Al-Qari, dia kata bahawa disebutkan dua beradik dekat sini, rapatnya mereka ni kemungkinan mereka ni selalu makan bersama. Selalu makan sama-sama. Dua beradik. Bila makan sama-sama ni? Bila agak-agaknya? Kalau dua orang ni perangai dia macam ni kan, keadaan dia macam ni, bila agak-agak dia orang ni makan sama-sama? Cuba imagine. Makan malam, betul. Makan petang ataupun makan malam lah. Kemungkinan besarnya begitu. Maksudnya di permulaan hari tu dua-dua keluar kan, keluar dari rumah, seorang pergi kerja, seorang pergi belajar. Jadi dia akan berjumpa petang lah macam tu, petang ataupun untuk makan malam. Korang boleh faham tak keadaan ni? Jadi bila kalau kita ambil pandangan Imam Mulla Ali Al-Qari ni, saya tulislah nama dia, takut ada yang nak catat nota. Okey. Jadi cuba kita bayangkan kalau keadaan macam ni, seorang tu dia dia jumpa di penghujung hari saja, malam atau petang kan. So agak-agak keadaan tu bila setiap hari macam tu kan. Faham tak? Keadaan macam mana cakap Kan lepas tu, apa yang jadi? Next paragraf hadis tu dia cerita pasal apa? Mula-mula Anas bin Malik cerita je tentang dua beradik tu. Lepas tu, apa yang jadi? Datang mengadu kat Nabi. Siapa datang mengadu kat Nabi? Yang pergi bekerja. Pergi bekerja ni kan? Okey. Korang boleh faham tak? Dia mengadu dekat Nabi SAW tu. Kenapa? Kenapa dia mengadu? Sebab dia annoyed dia kena kerja. Adik dia boleh belajar. Betul. Okey. Kita boleh faham kat sini,
berdasarkan maklumat yang ada dalam hadis tersebut dan syarahan daripada Imam Mulla Ali Al-Qari ni, abang dia ni rasa macam annoying ataupun rasa macam geram macam tu lah, rasa macam tak puas hati macam tu. Okay? Sebab adik dia ni selalu pergi majlis ilmu tapi kerja tak. Tapi makan sama-sama. Makan kat rumah sama-sama. Siapa yang agaknya provide makanan tu? Yang Abang. bekerja. Yang bekerja. Jadi kalau setiap hari macam tu kan, setiap hari, setiap malam macam tu, cuba korang positionkan keadaan korang macam ni. Akan ada tak rasa macam, dia ni makan aku tanggung kan, kerja tak kan, tapi pergi ni je kan, asyik pergi belajar. Ada tak possibility orang yang menanggung tu akan rasa macam tak puas hati, dia rasa macam dia bukan marah macam nak tumbuk, bukan, dia rasa macam tak puas hati, rasa macam annoying, rasa macam geram kan. Okay, unfair, rasa macam unfair dan sebagainya lah. Okay, baik, dapat dah gambaran overview tentang kisah ni. Okay, lepas tu dia pun datang mengadu dekat Nabi SAW. Okay, sebelum saya nak ceritakan tentang dia datang mengadu ni, okay, saya nak cerita sedikit lah secara gambarannya untuk teman-teman semua. Zaman Nabi dulu, bagaimana seseorang tu dia belajar dengan Nabi SAW. Macam mana keadaan, macam mana korang rasa? Macam mana zaman tu dia orang belajar dengan Nabi? Macam mana dia orang spend time tu? Duduk berlutut dengan Nabi SAW, betul? Okay. Tapi macam mana durationnya ataupun macam mana keadaannya? Adakah dia pergi kelas macam sekarang ke? Ataupun macam mana ke? Ataupun ada yang pergi, ada yang tak pergi? Ataupun semua pergi? Korang rasa macam mana? Kalau contoh kat Madinah, kita ambil gambaran kat Madinah. Madinah ni besar tau. Dulu, kawasan dekat Masjid Nabi tu digelar sebagai Madinah. Jarak keluar sikit nak on the way ke Quba tu bukan Madinah dah. Tak disebut sebagai Madinah dah. Itu dah disebut sebagai zon lain. Quba dan sebagainya dah. Okay. Madinah tu kalau hari ni, Madinah tu maksudnya besar lah. Kalau konteks hari ni, Madinah tu lebih besar. Quba tu masih Madinah lagi. Zaman dulu tak. Zaman dulu Madinah tu adalah area spesifik dekat kawasan Masjid Nabi tu. Keluar daripada situ dah bukan Madinah dah. Dah orang kata kawasan lain. Kawasan kabilah lain lah. Okay, suku-suku lain. Quba tu jauh Quba tu digelar sebagai, kalau tak silap saya, Awali. Awali ni maksudnya tempat tanah tinggi. Dia jauh sikit daripada Madinah. Baik. Lepas solat. Betul? Lepas solat. Okay. Biasanya, majlis ilmu Nabi ni, biasanya lepas solat. Macam saya cakap tadi kan, lepas solat, Nabi kalau ada, Nabi tak buat apa-apa, Nabi akan ceritalah. Ataupun kalau ada kejadian yang spesifik, Nabi akan bagikan khutbah. Jadi majlis ilmu macam tu lah. Dia bukan ada jadual yang spesifik. Tak ada jadual yang spesifik. Kadang-kadang majlis ilmu tu jadi petang. Dia boleh jadi juga petang. Lepas asar, Nabi pergi jalan. Nabi keluar tengok keadaan Madinah tu. Ataupun ketika Nabi ziarah ke mana-mana. Majlis ilmu tu boleh jadi kat situ. Bila Nabi keluar, biasanya kadang-kadang ada orang ikut. Ni saya nak cerita selepas ataupun selain daripada dekat Masjid Nabi tu, kadang-kadang majlis ilmu ni dia jadi kat luar. Misalnya Nabi pergi ke Quba ke, Nabi pergi ke rumah sahabat Nabi ke, pergi ke kebun ke. Lepas tu Nabi duduk kat situ sekejap, Nabi cerita something. Tu majlis ilmu jugalah. So siapa yang ikut tu dia dengar lah. Jadi majlis ilmu Nabi ni dia tak spesifik, masa dia tak spesifik dan tempat dia pun boleh jadi pelbagai. Okay. Kalau di Masjid Nabi tu, biasanya kebiasaannya kat situ, sebab dekat Masjid Nabi ni ada satu golongan yang memang duduk kat situ dan Nabi selalu luang masa dengan mereka lah, iaitu Ahli Sufah. Ahli Sufah. Nanti dalam sirah saya akan cerita. Orang yang memang tinggal dekat Masjid Nabi SAW dan mereka ni ditanggung oleh Nabi SAW. Okay. Tapi sahabat-sahabat Nabi yang lain, bukan semua sahabat Nabi ni, dia orang ni setiap masa
melekat ataupun menempel dengan Nabi ni untuk belajar. Bukan. Bukan macam tu Apa profession sahabat Nabi? Apa yang anda tahu tentang kerja dia orang? Businessman. Berniaga. Terutama yang muhajirin kan, orang Mekah tu. Okey, nanti bila dia orang dah duduk dekat Madinah, dia orang berniaga lagi ke tak? Niaga. Berniaga sebahagiannya masih lagi berniaga. Lain selain daripada tu apa lagi pekerjaan dia orang? Buat dakwah. Ada Kembali juga yang pergi, Nabi ada pergi dakwah juga. Ya, lagi? Kembali kambing tak? Mengembala ada? Ada yang mengembala lagi? Uruskan negara. Uruskan negara dalam konteks apa tu? Maksudnya pergi, boleh jadi juga ada yang menguruskan negara dari sudut contohnya Nabi hantar misi ketenteraan, misi pengintipan. Ni kat Madinah banyak nanti lagi apa lagi? Tukang besi, betul. Tukang besi ada. Lagi? Cucuk tanam. Bercucuk tanam, betul. Dekat Madinah tu banyak kebun terutama kebun kebun kurma dan sebagainya lah. Okay. The point is, sahabat Nabi dekat Madinah ni rencam. Ada banyak kerja yang dia orang buat. Dalam hadis ni pun saja dah tunjuk dah pergi kerja kan. Dan dia jarang duduk dalam halaqah Nabi SAW. Boleh? Dah nampak setakat ni? Maksudnya saya nak ceritakan gambaran awal kehidupan dekat Madinah tu. Sahabat Nabi ni dia bukanlah 24 jam ataupun bukanlah semua orang dia selalu hadir ke majlis ilmu Nabi SAW. Bahkan solat pun sama. Bukan semua sahabat Nabi kat Madinah tu nanti dia solat dekat masjid Nabi tu, bukan masjid ni ada banyak. Macam korang sama sekarang kan. Nanti korang mungkin kalau tak cerita benda ni nanti orang akan ingat yang semua orang nanti solat kat masjid Nabi ni lah. Kenapa sahabat Nabi tu tak solat kat sini? Bukan Dia setiap kabilah tu dia ada masjid dia tersendiri. Kat Kubak tu ada masjid sendiri. Kat tempat lain pun ada juga. Walaupun tak besar. Jadi sebahagian sahabat Nabi ni dia bukanlah setiap masa datang ke masjid Nabi tu. Atas banyak faktor lah. Ada yang kerja macam-macam, ada yang ada tanggungjawab lain, ada yang keluar dari Madinah tersebut, ada yang solat dekat masjid di kabilah masing-masing dan sebagainya lah. Ada imam yang khusus lah Saya ceritakan dalam minggu lepas itu dalam kuliah yang dengan Mutiara Tadabbur tu. Yang Nabi lantik seorang budak tu jadi imam untuk kabilah dia. Ingat lagi tak saya cerita? Ingat tak? Tak ingat? Siapa yang masuk waktu itu? Ingat sebab waktu tu dia yang paling layak. Betul. Okay, itu antara salah satu contoh. Nabi lantik imam untuk kabilah lain datang Ahmad Haris. Okey. Ada satu riwayat hadis dalam Sahih Al-Bukhari menceritakan tentang macam mana gambaran orang zaman dulu belajar, dan dia diceritakan oleh sahabat Nabi yang besar ataupun yang senior, nama dia Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab. Okey. Umar Al-Khattab dia cerita keadaan di Mekah, keadaan di Madinah. Dia mengatakan bahawa dulu saya ada seorang jiran dari golongan Ansar. Ini kisah Umar, Umar cerita. Dia cerita macam mana kalau orang zaman tu dia nak belajar dengan Nabi SAW. Dulu rumah saya dekat dengan seorang jiran Ansar ni. Ansar maksudnya orang Madinah lah. Dari Bani Umayyah. Kemudian kami tinggal di kawasan awali Madinah. Maksudnya kawasan tanah tinggi Madinah. Jauh sikit lah dari rumah Nabi SAW. Perhatikan kata Umar Dia kata, kami akan bergilir-gilir datang kepada Nabi SAW selang sehari. Selang sehari. Dia pergi sehari dan aku pula pergi sehari yang lain. Faham tak kat sini? Dia selang sehari pergi jumpa Nabi. Maksudnya pergi solat dengan Nabi, pergi belajar dengan Nabi, pergi Madinah lah maksudnya. Daripada kawasan rumah dia tu, dia spend time dengan Nabi tu selang sehari dengan jiran dia. Apabila aku pergi, kalau aku pergi, aku akan membawakan kepada jiran aku itu khabar ataupun berita tentang wahyu yang aku dengar pada hari itu. Dan kalau dia pergi esoknya, dia akan buat benda yang sama kepada aku. Dan begitulah berterusan. Ini hadis yang Nabi merajuk dengan isteri. Betul, betul. Hadis yang Nabi
Merajuk dengan Hafsah. Tapi saya nak fokus yang atas tu saja. Saya tak cerita habislah hadis ni. Jadi dari sini kita dapat gambaran kalau sahabat Nabi tu duduk jauh-jauh, kalau mereka nak belajar dengan Nabi, mereka akan bergilir dengan jiran masing-masing ataupun kawan-kawan yang dapat-dapat lah yang dia kenal. Selang sehari. Jumpa Nabi selang sehari. Selang sehari. Penting ni untuk kita nak dapat gambaran zaman tu. Maksudnya bukanlah setiap hari, terutama kalau sahabat Nabi yang duduk jauh daripada masjid Nabi kan, bukanlah setiap hari. Kenapa selang sehari? Apa faedah kat sini? Kenapa selang sehari? Jauh lahir dari Madinah. Dia possible pergi, tapi kenapa? Selain daripada kawasan tu, kalau tak jauh sekalipun, kenapa selang sehari? Apa faedahnya kat sini? Sebab seorang kerja, seorang lagi boleh belajar. Ginilah. Ada penggiliran. Betul tu. Betul. Sebab setiap orang dia kan ada kehidupan masing-masing. Ada orang tu nak bekerja, ada orang tu nak berkebun, ada kebun. Nafkah kena jaga kan, terutama kalau ada orang tu adalah kepala keluarga, betul? Jadi kalau sibuk sangat, cara dia nak belajar dan nak kerja juga at the same time, dia kena buat gilir-gilir lah. Gilir-gilir. Kalau ada 2 orang kawan, selang sehari. Kalau ramai kawan, 3 orang kan, selang 2 hari. Macam tu lah. Tapi waktu belajar tu kena belajar betul-betul. Kena dengar betul-betul apa yang Nabi cerita, apa wahyu yang turun. Dia kena fokus. So that nanti dia kena ajar pula. Macam korang kan. Contohnya korang adik-beradik. Contohnya apa Nazihah yang saya kenal Nazihah sisters ni. Dia 3 orang dalam kelas ni. Nazihah, Nabihah, Najihah. Betul tak? Ke Najihah yang last kali? So kalau 2 orang tak datang, seorang datang. Nazihah datang. So nanti dia kena cerita dekat 2 orang lagi adik-beradik dia. Kalau yang seorang tu, kalau 2 orang datang, dia kena cerita kat seorang. Macam tu lah, dia bergilir-gilir. Tu antara kaedah yang sahabat Nabi dulu buat lah. Dan Umar sendiri cerita benda ni. Okay, kami akan bergilir sehari, selang sehari. Kalau saya datang, kalau saya pergi, saya akan ceritakan kepadanya khabar, wahyu yang turun pada hari itu dan perkara-perkara lain lah yang Nabi ceritakan dekat kawan dia. Esoknya kawan dia pula pergi, dia pula cerita kat Umar. Nampak tak kat sini? So dia balance lah. Waktu hari awak tak pergi belajar tu, awak kerja. Awak tanam tumbuhan ke, awak berkebun ke, pergi berniaga ke dan sebagainya lah. Hebatlah sahabat Nabi ni. Dia boleh orang kata bergilir-gilir macam tu lah. Okay. Tapi, ni salah satu bentuk gilir selang sehari. Ada juga yang memang dia setiap hari ataupun hampir setiap hari. Macam kes 2 beradik ni. Seorang pergi bekerja. Dia ni pula sibuk dengan kerja dia sampai tak ada masa ataupun jaranglah ada masa nak pergi ke majlis ilmu ni. Adik dia tu pula selalu pergi majlis ilmu, jarang ada masa bekerja. Jadi ada 2 keadaan kat sini lah. Ada orang tu dia memang fokus je. Antara sahabat Nabi yang selalu macam ni, Abu Hurairah lah. Abu Hurairah, Anas bin Malik. Sebab Anas tu memang khadam Nabi kan. Macam Anas tu, dia dah memang khadam Nabi. Dia bertugas, berkhidmat untuk Nabi. So kalau Nabi mengajar, dia pun pergi jugalah. Dia bekerja tu at the same time dia mengajar, dia belajar juga. Macam tu lah. Okay. Setiap orang tu dia lain keadaan hidup dia. Sahabat Nabi pun macam tu. Macam korang dalam kelas online ni lah. Okay. Ada orang dia siang dia kerja, malam dia free, dia boleh masuk kelas saya kan. Ada orang malam dia kerja. So dia tak boleh masuk kelas saya. Ada orang malam dia kerja tapi dia masuk juga kelas saya. So, macam mana dia buka kamera dia kan? Macam itulah. Setiap orang tu lain-lain. Ada orang dia malam dia kerja. Contohnya macam Zul kan, yang saya ingat Zul lah. Dia macam kerja macam apa, polis, bantuan macam tu kan. So dia kena fokus. Terutama kalau ada event ke. So malam dia tak dapat masuk. Macam itulah. Ada orang dia outstation. So dia tengok rakaman. Macam itulah. Faham tak? Di keadaan sahabat Nabi ni dia sama macam kita zaman sekarang ni. Masa untuk belajar dengan masa untuk kerja tu. Okay. Ada orang dia sibuk sangat-sangat ataupun dia terlalu into bekerja atas apa faktor, atas apa sahaja faktor sampai dia tak ada masa nak pergi ke masjid. Dia bukan tak ada masa, dia disibukkan. Dia dilalaikan dengan kerjaan dia tu sampai dia
selalu orang kata jarang lah dia pergi ke masjid, jarang dia pergi ke majlis ilmu, kelas apatah lagi kan. Kelas online pun dia tak pergi. Sebab yelah dia kerja, dia workaholic, daripada bangun tidur, pergi kerja sampailah balik pula dah gelap kan. Pergi matahari tak keluar lagi, gelap, balik pun gelap. Ada kan orang macam tu kan? Ada orang-orang yang memang yang kerja, dia sangat dedicated dengan kerja dia lah. Kadang-kadang itu antara dilema parent zaman sekarang kan. Nak membesarkan anak-anak tu, kadang-kadang jumpa anak tu pun anak pun dah tidur. Pergi keluar kerja sebelum anak bangun. Balik kerja anak dah tidur. So kadang-kadang jumpa tu pun kalau sempat-sempat macam tu je lah waktu dinner ke sekejap saja. Okay. Zaman dulu pun ada macam ni. Keadaan itulah. Okay. Boleh. Sekarang saya nak balik pada kisah ni. Jadi disebabkan abang dia ni selalu sangat kerja sampai tak ada masa, dia rasa macam geram lah ataupun dia rasa macam tak puas hati dengan adik dia ni. Adik dia ni pula selalu jumpa Nabi SAW. Kemudian Nabi pun tenangkan dia. Nabi pun tenangkan dia. Okey, sebelum saya nak cerita poin yang kedua ni, setiap orang ada peranan dia. Saya nak kita tadabbur sikitlah tentang kisah ni. Yang mana kisah ni dia sebenarnya sangat related dengan kita. Dia sangat dekat dengan kita lah untuk konteks pada zaman kita sekarang ni. Korang boleh nampak tak? Kisah ni dia tentang kita. Bukan tentang kita syarikat tu, Ustaz Hafizul Faiz tu. Kisah ni tentang kita. Apa yang korang boleh nampak untuk konteks zaman sekarang ni? Tadabbur dia. Apa yang korang boleh nampak? Ada tak kita keadaan kita macam ni? Bila saya baca macam tersentak kejap. Kenapa tersentak tu? Sakinah. Apa yang anda nampak? Sibuk dunia. Ain, nasuha. Tapi Ain rajin masuk kelas. Okey, saya nak bawakan satu perspektif yang moden tentang hadis ni. Okey. Itulah, saya rasa kalau saya tulis buku syarahan hadis kan, mesti banyak benda-benda moden yang saya bawa kan. Itulah, okey. Sebab saya suka macam reflect setiap hadis yang saya baca. Dalam hadis ni, bila kita tengok kan, dia sangat dekat dengan diri kita dan dia berkaitan dengan kehidupan kita zaman sekarang. Apatah lagi, zaman sekarang memang lagi banyak macam ni. Sebab cepat judge dekat orang yang dapat belajar berbanding orang dapat kerja. Betul. Itu antaranya salah satunya lah. Okey. Ada tak dalam family kita keadaan macam ni? Keadaan di mana seorang abang tu dia terpaksa menyara adik dia belajar. Ada tak? Ataupun bukan abang. Saya kata abang sebab kebiasaannya begitu abang sulung, kakak sulung kan. Dia ada adik kecil, adik dia tu masih belajar, sambung study. Tak payah cerita pasal belajar agama ke belajar apa pun sajalah. Macam saya ada adik kecil kan, lepas saya umur 18 tiba-tiba keluar adik seorang lagi. Allahu Akbar kan. Kebetulan takdir Allah Ta'ala lah. Lepas tu umur saya 20 ada lagi adik seorang. Gap kami, saya dengan adik kecil saya tu 18 tahun, 20 tahun. Yang bongsu tu 20 tahun jaraknya. Jadi sampai saya dah kerja kan, saya kira menyara adik-adik saya lah. Kerja. Nanti dia orang masuk study, dia orang belajar entahlah sampai apa kan. So tu tanggungjawab seorang abang. Dan kalau keluarga tu besar, lagi besar lah. Jadi kadang-kadang kalau seorang abang tu kan, apatah lagi kalau adik-beradik dia tu sambung belajar kan, lepas SPM sambung diploma ataupun matrik, lepas tu sambung lagi degree, lepas tu sambung lagi master, lepas tu sambung lagi PhD. Sampai 10, 12 tahun belajar kan. Kadang-kadang dalam keluarga tu ada rasa macam kau ni bila nak kerja je kan. Kau nampak tak keadaan macam ni? Kadang-kadang kita lah sebagai orang yang macam menanggung orang lain kan. Ada. Sebab tu saya kata kisah ni tentang kita. Kadang-kadang kita timbul rasa macam, kau ni dah bertahun-tahun aku tanggung kan, bila kau nak ni, asyik belajar je. Kadang-kadang parents sendiri cakap macam tu. Asyik belajar je kan. Kalau terutama untuk keluarga yang tak faham lah tentang cita-cita ahli keluarga. Dia dalam ahli keluarga tu kan, dalam satu ahli keluarga, dia mesti ada yang rajin kerja, lepas tu seorang lagi dia rajin belajar. Dia suka belajar. Dia suka belajar. Dia bukan tak suka kerja, tapi passion dia tu belajar, menuntut ilmu.
Tak kisahlah bidang agama ke, bidang sains ke, bidang apa saja, dia tak cukup. Lepas habis ni nak sambung lagi. So setiap kali dia menyambung tu memerlukan kos, betul? Dan dia tak ada pendapatan yang kukuh. So orang yang akan cover dia keluarga lah. Terutama abang-abang ataupun akak-akak yang dah kerja kan. Nampak tak? Situation hari ni. So bila ahli keluarga tu dia ada dua jenis. Satu yang bekerja, satu yang belajar. So siapa tanggung siapa? Siapa tanggung siapa? Yang kerja tanggung. Kan? Kadang-kadang duit raya pun dapat lagi. Dah tua kan, umur 28 ke 30 ke. Awak ni belajar lagi kan. Tak apalah, ambil lah duit ni kan. Abang dia yang kerja kan. Umur tak jauh tapi sebab dia dah kerja. Ni dah kerja tak payah dah. Tapi sebab adik dia tu kan, walaupun dah tua, bukan dah dewasa lah kan. Umur dah 26 ke, 29 ke, 30 ke. Awak ni belajar lagi kan. Awak belajar tak apa, ambil duit ni. Dia geram lah. Macam itulah keadaannya. Okay. Jadi dalam keluarga ni memang itulah asam garamnya ataupun bentuk-bentuk ujiannya lah. Di antara yang menariknya, zaman Nabi pun ada keadaan macam tu. Kan? Jadi orang yang menanggung ataupun orang yang diberi ataupun orang yang dalam keluarga tu dia menyara keluarga, dia rasa macam tak puas hati ataupun dia rasa macam macam itulah, satu perasaan yang macam dia macam nak mengadu kat someone lah kan. Sebab adik dia ni kerja nak belajar je kan. Bila nak kerja tu? Tak bila nak kerja. Cuba jadi macam Azlin. Malam pun kerja. Contoh. Itulah, sebab itulah dia mengadu dekat Nabi. Nampak tak? Fasyakal muhtarifu. Kemudian yang muhtarif yang bekerja ni, dia pergi jumpa Nabi SAW mengadu pasal adik dia ni. Nabi kenal lah adik dia tu sebab adik dia tu selalu belajar dengan Nabi kan. Dia pun mengadu. Apa yang dia mengadu? Semua benda lah dia mengadu. Adik dia ni tak kerja. Adik ni selalu sangat jumpa Nabi kan. Adik dia ni kurang memberikan pendapatan. Makan pun aku yang tanggung. Nampak tu, makan sama-sama. Kan adik kita yang study, siapa yang banyak beli barang dapur? Orang kat rumah. Beli barang basah. Siapa? Orang study ke? Orang yang dah bekerja? Yang kerja. Kan? Kadang-kadang benda-benda macam tu buatkan orang yang menanggung ni dia ada rasa some sense of, dia bukan marah. Dia rasa macam mana perasaan dia? Macam mana kita nak kata perasaan tu? Unfair. Dia rasa macam adik aku ni kan sedap lah kan. Untunglah kau makan orang tanggung kan. Makan free kan. Kau tak tahu susahnya kerja kan. Beli barang dapur. Kau ni lebih teruk kalau tak puas hati tu, lepas tu kita cakap pula kan. Kita cakap yang macam tak patutlah kepada ahli keluarga yang masih belajar. Dia tak semestinya adik bongsu, kadang-kadang nombor 2 ke. Siapa-siapa lah yang masih belajar. Kau ni kan, kadang-kadang kita menyindir, betul tak? Menyindir. Best kan jadi kau ni. Contohnya. Makan orang tanggung kan. Dah umur dah besar kan. Makan orang tanggung. Pergi mana-mana minyak orang bayar kan. Ada dapat duit belanja. Kau tak ada rasa nak kerja kan. Kau tak rasa macam nak kerja kan. Belanja aku pula yang tu lah. Macam tu lah benda-benda macam tu. Kadang-kadang benda-benda macam tu terkeluar daripada mulut ahli keluarga sendiri. Dalam kes yang hadis yang kita belajar ni itulah. Okay? Dia mengadu dekat Nabi. Tak puas hati, dia tak puas hati. Macam itulah. Kemudian Nabi mengatakan satu perkataan yang sangat halus sekali. Masuk poin yang kedua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allaka turzaqu bihi. Nabi kata singkat je. Boleh jadi kan. Mungkin rezeki yang kau dapat tu adalah berkat daripada dia. Nabi cakap macam tu. La'allaka, boleh jadi ataupun kemungkinan, turzaqu bihi, kamu direzekikan itu kerana dia. Terjemahan yang lebih lain lah. Kamu dapat rezeki tu sebab dia. Apa maksudnya? Poin yang kedua. Masuk poin yang kedua. Kita tak pernah fikir macam ni kan? Saya tak aktif kelas malam ni tau. Saya dengar kelas sambil kemas barang. Saya pindah Ganu nanti. Dah akan kelas 2 tahun. Oh ya? Alia pindah Terengganu Masya Allah. Pindah for good lah tu. Tak duduk KL lah ni. Oh faham.
Saya dengar seorang lagi, siapa Siapa seorang lagi nak pindah? Kan saya dengar, saya baca tulis apa? Atirah. Atirah pindah Kedah. Pindah Kedah. Itu dah. Seorang pindah Terengganu, seorang pindah Kedah. Tak jumpa dah lah lepas ni. Susahlah nak jumpa. Okey. Begitulah kehidupan Okey. Baik, selamat. Fokus. Utamakan dulu pekerjaan itulah. Okey. Tak sempat jumpa. Jumpa waktu pesta buku je lah. Pesta buku ataupun kalau kita ada buat event, waktu tu lah kita boleh jumpa. Baik. Nabi bagi satu mesej yang sangat ringkas dan sangat deep pula tu. Yang mana kita tak pernah fikir. Saya kan, jarang kita terfikir benda macam ni. La'allaka turzaku bihi. Boleh jadi orang yang awak tak puas hati tu, adik awak yang selalu belajar tu, awak dapat rezeki sebab dia. Macam mana tu? Macam mana tu? Hadis tu habis kat situ. Tapi agak-agak sahabat Nabi tu dia terfikir tak? How come? Macam mana? Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Betul? Tapi dalam hadis ni lebih dari itu. Keazannya. Dia mengatakan, awak ni dapat rezeki sebab dia. Boleh jadi awak ni, rezeki awak dapat tu adalah kerana dia. Macam mana kita nak faham dia ni? Tapi dia tak kerja. Macam mana pula dia? Macam mana? Boleh jadi awak ni yang pergi kerja ni dapat rezeki sebab adik awak yang selalu belajar. Yang selalu jumpa Nabi ataupun belajar dalam konteks hari ni, yang selalu pergi belajar. Boleh jadi awak ni dapat rezeki sebab adik awak yang belajar tu. Macam mana kita nak faham? Macam mana korang nak terima hakikat ni? Selama ni kita sangka akulah yang bagi duit kat dia. Aku kerja, aku bagi duit kat dia. Apa hal pula dia yang berjasa? Apa hal pula dia yang berjasa? Susah ni kita nak terima. Susah orang nak terima benda ni kalau dia tak faham konsep dalam agama kita ni. Betul tak? Apa yang anda faham? Dia turunkan ilmu dekat abang dia mungkin. Emir kata, mungkin dia turunkan ilmu dekat abang dia. Dia ajar abang dia. Boleh jadi. Sebagaimana Umar tadi cerita kan. Dia belajar selang sehari, nanti kawan dia cerita dekat dia. Dia pula cerita dekat kawan dia kalau dia pergi belajar lah selang sehari macam tu. Tapi dalam kes ni, dia tak sama macam kes Umar ni. Pergi belajar gile-gile. Yang ni memang adik dia fokus belajar, abang dia fokus cari rezeki. Tapi Nabi kata boleh jadi rezeki awak ni sebab adik awak ni yang belajar ni. Adik dia doakan rezeki abang diluaskan. Doa orang menuntut ilmu diaminkan oleh malaikat. Wah, menarik tu, menarik. Rezeki menuntut ilmu dan yang memudahkan jalan menuntut ilmu. Menarik. Okey. Kat sini ada beberapa pandangan pada ulama lain, antaranya Imam Ibn Allan. Dia mengatakan, macam mana kita nak faham konsep ni? Yang boleh jadi ahli keluarga kita yang belajar tu dan kita tanggung dia, rezeki kita tu dapat berkat dia. Kata Imam Ibn Allan, maksud Nabi kat sini boleh jadi rezeki kamu tu daripada dia ataupun kerana dia. Sebab seseorang yang menanggung ahli keluarga dia, urusan ahli keluarga dia, apatah lagi kalau urusan tu belajar, menuntut ilmu. Apatah lagi menuntut ilmu tu ilmu agama pula. Okey? Secara umumnya apa sajalah dalam konteks belajar. Tapi kalau dalam konteks ni dia pergi belajar jumpa Nabi. Disebabkan dia menanggung perbelanjaan orang menuntut ilmu ni, Allah mudahkan rezeki dia. Allah mudahkan rezeki dia sebab dia menanggung rezeki orang yang pergi belajar. Kita dah belajar beberapa kali dalam kelas sebelum ni tentang keutamaan menuntut ilmu. Okey, fadail talibul ilm. Kelebihan orang menuntut ilmu ni ada banyak. Okey? Dan korang boleh faham tak? Orang yang pergi belajar ni jihad ke tak jihad? Pergi belajar tu jihad ke tak? Korang rasa? Jihad. Bahagian dari jihad walaupun dia bukanlah jihad yang akbar, dia bukanlah jihad yang besar, tapi dia salah satu daripada jalan jihad lah. Okey. Orang keluar duit untuk dia. Kau rasa dia dapat saham tak?
Dapat Allah mudahkan rezeki dan keberkatan rezeki bagi orang yang menampung orang yang menuntut ilmu, betul? Dapat. Berkat belajar dari Nabi dipermudahkan untuk ahli keluarga yang lain, betul? Disebabkan dia keluarkan duit, kan? Dalam konteks ini bukanlah ada duit belanja, tapi kita nak faham pada zaman sekarang ni. Adik dia tak bekerja, tapi adik dia belajar. Abang dia yang tanggung adik dia. So, disebabkan itu, Allah murahkan rezeki ahli keluarga dia. Abang dia ni lah. Kerana apa? Kata Imam Ibn Alan, sesungguhnya Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Apatah lagi kalau adik-beradik. Kalau kita kan konsep sebagai seorang Muslim, kalau kita tolong orang lain yang kita tak kenal, strangers, Allah tolong tak kita? Contoh awak bagi sedekah kat orang, awak bagi sedekah kat masjid, awak bagi sedekah dekat anak yatim. Awak tolong orang, Allah tolong tak awak balik? Tolong. Kalau orang tu adik-beradik, macam mana? Kalau orang yang awak tolong tu adik-beradik, lagi besarlah pertolongan yang awak dapat tu. Sebab dalam Islam, kaedahnya adalah yang pertolongan ataupun sedekah yang paling afdal adalah dekat kerabat. Lagilah Allah tolong, nampak tak? Tapi abang ni tak faham, abang dia, kita pun tak nampak benda ni. Kita nampak aku keluar duit kan, aku kerja aku keluar duit. Padahal rupa-rupanya awak dapat duit, awak dapat rezeki, awak dapat kerja awak tu mudah. Rupa-rupanya sebab adik dia belajar agama. Ataupun adik dia pergi jihad, pergi menuntut ilmu. Okay? Mesej besar dalam hadis ni adalah apa? Apa mesej? Apa the biggest message dalam hadis ni? Setakat ni. Kita nak habis ni, sekejap lah. Sebab hadis ni pendek je. Tolong adik-beradik. Narik? Cuba bagi tahu mesej besar. Apa the biggest lesson dalam hadis ni? Dan dia menyimpulkan bab ni sekali. Bab yakin dan tawakal ni. Siapa dah nampak dah? Keberkatan rezeki. Tak salah. Betul, rezeki itu berkat. Yakin dengan rezeki tak ada Allah Ta'ala. Jangan berdengki. Boleh jadi, tak salah. Korang listkan apa saja, dia tak ada siapa yang salah. Saya nak tengok siapa yang tepat dia punya tu. Tolong adik-beradik, betul? Tolong adik-beradik betul penting. Tapi dia bukan mesej yang paling besar. What is the biggest message? Apa message ataupun apa pelajaran paling besar dalam hadis ini? Harta orang yang sedekah tidak akan berkurang, betul? Utamakan sedekah pada ahli keluarga, betul? Kebergantungan di antara komuniti, betul? Lagi? Farha dah jawab belum? Farha tengah lukis, tengah buat nota. Tawakal dengan rezeki Allah Ta'ala. Dekat dah tu. Seorang dah diberi rezeki sebabkan orang yang ditanggungnya. Dekat dah tu, kat ni tu. Setiap orang dah ditetapkan rezeki. Dekat juga. Kerja kerana ibadah. Maksudnya baik dari rezeki Allah Ta'ala. Betul, semua betul. Tak ada siapa yang salah. Tapi, menyimpulkan bab ni, bab tawakal ni, dan juga hadis ini, mesej yang paling besar dalam hadis ni adalah rezeki kita bukan sebab kita. Ataupun dalam bahasa yang lainnya, rezeki kita tu bukan sebab usaha kita sahaja. Saya dah jelaskan benda ni dalam beberapa video yang lepas, dalam beberapa kelas yang lepas. Maksudnya, sebelum ni kita selalu sebut kan, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Betul? Betul tak? Kita selalu sebut benda tu kan? Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Tapi kita tak pernah sebut, dalam rezeki kita, hasil daripada rezeki orang lain. Ataupun rezeki kita tu disebabkan rezeki orang lain. Faham tak? Dalam rezeki kita, datangnya daripada rezeki orang lain. Ataupun datangnya daripada orang lain. Ni kita jarang hebahkan benda ni. Kalau dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, maksudnya kita kena sedekah ke orang lain.
Tapi dari sudut yang lain, dalam rezeki kita tu disebabkan orang lain. Rezeki kita ni disebabkan orang lain. Dia bukan sebab kita sahaja. Contoh, awak kerja apa? Awak kerja berniaga. Awak kerja Maybank. Awak kerja cikgu. Dia bukan sebab kerja awak tu sahaja. Dia ada faktor lain yang awak tak tahu. Yang kita tak sedar. Punca rezeki tu datang dari orang lain. Betul? Itulah mesej dalam hadis ni. Itulah. Abang disangkakan bahawa adik dia ni tak menyumbang apa-apa pun dekat dia. Dekat keluarga dia. Sampai dia mengadu dekat Nabi. Adik dia ni asyik pergi belajar je kan. Nabi mengatakan la'allaka turzaqu bihi. Awak sebenarnya ni diberi awak ataupun didapatkan rezeki kerana keberkatan adik awak ni. Dia terkejut lah. So reflection untuk diri kita kan. Kita ingat rezeki kita dapat ni semua sebab kita. So bila kita dah belajar dalam bab tawakal ni, kita kena ubah sikit lah mindset tu. Mulai pada hari ni ataupun sepanjang kita belajar tawakal ni. Rezeki tu datang sebab kita kerja, yes. Tapi dia bukan 100% sebab itu. Dia boleh jadi banyak sebab lain. Apa sebab lain? Sebab awak menanggung keluarga, satu. Jadi bila awak tanggung keluarga, awak tolong keluarga, tolong kaum kerabat, Allah berikan keberkatan disebabkan awak tolong keluarga. Bukan sebab awak kerja tu. Bukan sebab kerja awak tu. Kadang-kadang kerja awak tu tak apa-apa pun. Kan? Contohnya kerja biasa je. Kerja apa? Kerja jual kuih, jual nasi lemak. Tapi habis je. Ataupun ada je kan rezeki lain. Contohnya orang borong ke, viral ke. Tak selalu tapi ada momen-momen macam tu kan. Lepas tu kita pun sebab usaha saya jual nasi lemak ni dah 15 tahun. Bukan. Bukan sebab itu saja. Kita selalu bangga diri kita kan bila kita berjaya kan. Ni tengok perkataan-perkataan orang-orang yang berjaya. Sebenarnya perkataan tu salah sebenarnya. Betul dia kata punca rezeki kita dari orang lain. Rezeki kita ni disebabkan orang lain. Jangan kita rasa aku dapat rezeki ni semua sebab saya kan. Ini adalah usaha saya selama ni kan. Saya tak pernah berhenti, saya tak putus asa. Ucapan-ucapan orang yang bila dah berjaya kan. Tapi jarang kita kreditkan kita punya kejayaan tu disebabkan orang lain. Cakap lah kan, ni adalah berkat doa mak saya, ni sebab usaha, ni sebab apa daripada keluarga saya. Contohlah, kena sebut benda tu. Lalu kalau kita nak muhasabah diri kan, rezeki. Okay? Rezeki datang dari banyak jalan. Dia bukan sebab kita kerja saja. Kerja tu satu. Macam mana jalan rezeki? Apa yang anda boleh nampak? Jalan rezeki. Mula-mula kerjalah. Tak boleh orang kata apa tak nak kerjalah. Awak doakan je saya nanti duit tu datang. Dia kerja tapi dia bukan kerja saja. Apa lagi? Tolong keluarga sebab tolong orang lain. Tolong orang lain. Orang lain ni boleh jadi keluarga, boleh jadi others lah, public. So, kalau awak bekerja, dah ada duit, dah ada pekerja kan, awak kena tolong orang lain. Kalau nak rezeki tu lebih bercambah lagi ataupun lebih berkah lagi, kena tolong orang lain. Sebab bila tolong orang lain, awak buat kerja, dia umpama awak buat double kerja. Satu kerja hakiki, satu kerja yang awak mengundang rezeki tu datang. Kita buat kerja dengan cara tolong orang lain. Satu kalau, korang perasan tak? Orang yang selalu tolong orang ni, dia entah mana ada je rezeki dia. Dia somehow dia macam, dia bukanlah bersifat macam tiba-tiba duit dia banyak ke sejuta ke tak. Tapi rezeki dia tu ada. Contoh orang selalu buat charity kan. Orang selalu buat tolong orang. Bagi sedekah kat orang. Buat apa? Apa nama tu? Apa nama istilah tu? Saya lupa dah. Charity dan sebagainya lah. Kalau dia tangguh tu bukan belajar dan tak bekerja dan memang tak nak bekerja macam mana? Tu lain cerita tu. Itu kena sebat tu. Okey. Ni untuk konsep kita sebagai orang yang bekerja. Okey. Kerja, betul tolong orang. Lagi, mana lagi jalan rezeki? Rezeki tu datang sebab tu. Apa lagi? Istighfar, betul. Sebab istighfar. Lagi? Doa orang lain, betul? Doa orang lain.
Doa orang lain ni pula boleh pecah pula. Parent kita Sedekah. ataupun orang lain, public. Sedekah. Dapat rezeki sebab sedekah. Tolong orang ni lah, masuklah bahagian tu. Lagi apa lagi? Ada lagi tak? Banyak nak ceritanya banyak. Kerja ni salah satu je. Tapi orang yang gurur, orang yang tertipu dengan dunia ni, dia anggap kerja lah. Aku dapat semua ni sebab kerja aku. Aku usaha aku, semua aku. Keakuan tu banyak. So, dalam agama Islam, agama kita ni nak ajar kita ni kurangkan keakuan tu. Awak kena be humble, awak kena menisbahkan kejayaan ataupun apa sahaja yang awak dapat ni bukan sebab usaha awak semata-mata. Dan itulah makna tawakal. Kita belajar sebelum ni kan? Tawakal tu bukan tentang awak ni. Awak dapat ni bukan sebab awak bagus, bukan. Sama juga macam kita buat ibadah ni. Kita solat kan, kita bersedekah, kita buat baik ke orang bukan sebab dia awak tu bagus. Awak tak bagus pun, kita tak bagus pun. Kita banyak flaws sana sini kan, banyak dosa, banyak kesilapan, banyak aib. Tapi sebab taufik dari Allah Ta'ala, sebab mak ayah doakan kita kan, tiap-tiap malam doakan kita. Mak ayah bangun tahajud tapi kita tak tahajud. Mak ayah doa kita kan, moga anak aku ni murah rezeki, moga anak aku ni rajin solat dan sebagainya lah, rajin buat baik, macam tu lah. Ataupun doa orang susah kan dan sebagainya. Kalau macam kerja, there is no I but we as a team baru sukses. Betul lah. Okay. Mana tadi kalau yang ditanggung tu bukan belajar dan tak bekerja dan memang tak nak kerja, macam mana nak konsep? Itu maksudnya dia orang yang malas tu, pemalas. Dia buat hidup. Zaman Nabi tak macam tu Dia tak bekerja tapi sebab dia belajar. Dan disebabkan dia belajar tu, keberkatan datang dalam keluarga dia. Boleh Okey. Kata Imam Abdul Rahman Al-Mubarakfuri, dia dalam syarahkan hadis ni, dia mengatakan bahawa sebenarnya kan, maksud perkataan Nabi ni tadi, boleh jadi engkau diberikan rezeki kerana dia. Maksudnya adalah engkau sebenarnya dapat rezeki kerana keberkatan dia. So kat sini ada satu pelajaran bahawa orang yang selalu menuntut ilmu ni dia berkat. Kalau dalam ahli keluarga kita, kan dalam keluarga kita ada seorang tu dia suka belajar, jangan halang dia belajar. Maksudnya jangan marah lah kalau selagi kita mampu, kalau selagi dia mampu dan dia minat, biar dia belajar. Biar dia belajar, tak apa. Kalau kita mampu dan kalau dia pun mampu. Sebab orang yang belajar ni bawa keberkatan kepada keluarga tu. Sama seperti orang tu rajin sangat pergi pergi gotong royong ke, pergi sedekah kan, jangan kita larang. So sebagai orang yang tak macam tu, kita kena puji dia. Sebab apa? Sebab kita ni malas. Sebab kita tak boleh nak buat macam tu. Betul tak? Dalam kes abang dia ni. Abang dia ni jarang nak belajar kan. Again, dia akan reflect diri kita hari ni. Kita ni nak pergi masjid, jarang-jarang. Nak pergi belajar, jarang-jarang kan. Nak pergi ceramah, jarang-jarang. Nak pergi kelas mingguan, ada meeting sana sini. So kalau ada seorang wakil dalam keluarga kita, kita kena support dia. Kita tak mampu nak jadi macam dia, tapi kita ada role kita sendiri. Dan ni point nombor 2 saya lah. Okay? Setiap orang ada peranan dia. So kalau dalam keluarga kita ada orang yang tugas dia tu bekerja, so dia fokuslah kat kerja dia. Tapi jangan dia burukkan keluarga yang lain yang belajar. Sebab dia ni pun ada role juga tapi kita tak nampak. Dia bawa rezeki juga tapi kita tak nampak. So kita kena saling kuatkan each other lah. Sebab terutama lagi dalam family. Ni bukan orang lain, ni adik-adik kita kan, keluarga kita kan. So selagi kita mampu, kita tanggung dia lah. Kalau tak mampu, cakap lah elok-elok kan. Dah tak mampu nak tanggung ni, banyak sangat awak punya fees ni kan. Buatlah kerja part time dan sebagainya lah. Tapi jangan halang dia lah. Begitulah. Ataupun yang lebih teruk, kita marah dia sebab dia belajar. Jangan Dan kata Imam Abdul Rahman Al-Mubarakfuri, janganlah seseorang tu rasa dialah yang paling berjasa dalam keluarga sebab dia bekerja. Jangan macam tu. Sebab apa? Kat sini tadi. Kerja ni salah satu je sebab yang bawa rezeki, bekerja. Tapi ada lagi benda lain yang menyebabkan rezeki itu datang. Okay?
Jadi kita yang dah belajar ni kita kena buka mata. Kita mulai hari ni kita kena nampak benda ni lah. Kita kena perlahan-lahan sedar yang rezeki ni bukan sebab kita kerja sahaja. Kena kerja, tapi rezeki tu bukan sebab ni sahaja. Dia boleh datang daripada adik kita yang kita nafkahi, isteri kita yang kita nafkahi, suami kita yang kita buat baik dekat dia, mak ayah kita yang kita bagi duit belanja. Nampak tak? Dia banyak. It's not about kita saja. Dia banyak. Sebab tu dalam Islam ni, family tu kena jaga betul-betul. Keberkatan tu datang dari situ. Dan ada hadis lain juga, hadis Bukhari, hadis yang sahih. Ada satu kisah di mana Sa'ad bin Abi Waqqas. Okay? Saya duduk sebab dah habis dah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenal tak nama Sa'ad bin Abi Waqqas ni? Pernah dengar nama tu? Siapa Sa'ad ni? Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Siapa? Tak ingat dah? Allahu Akbar. Sa'ad ni antara as-sabiqun awwalun, dia antara orang yang tak awal masuk Islam. Tak ingat dah? Farah tak ingat? Ingat ciri fizikal dia. Macam mana fizikal senang nak ingat. Macam mana orang ni? Dia rendah, lepas tu kulit dia gelap sikit. Lepas tu rambut dia macam keteng-keteng sikit. Lepas tu dia macam gempal sikit. Betul. Kelebihan dia apa? Dia apa? Pemanah. Dia memanah. Dia pandai memanah, melontar dan sebagainya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey. Dan dia antara orang terawal masuk Islam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni bila keadaan Islam dah semakin kuat dan dia dah berjaya kan. Islam makin kuat dan maju dan sebagainya dekat Madinah tu. Pernah satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia rasa dia lebih bagus dari orang lain. Dia ada kemuliaan yang orang lain tak ada. Terutama berbanding orang Ansar lah, orang Madinah. Dia bangga diri dia. Sebabkan dia berjaya dan makin lama taraf hidup makin baik kan, makin kaya dan sebagainya lah. Jadi bila Nabi tengok Sa'ad ni dah makin lama makin macam bangga diri, makin lain lah, makin berubah. Nabi pernah tegur dia. Okay? Nabi tegur Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi kata apa? Hal tunsarun wa tuzraqun illa bi du'afaikum. Nabi mengatakan, wahai Sa'ad, awak ni berjaya, okay? Awak ni tunsarun, awak ni ditolong oleh Allah Ta'ala, dan turzakun. Sa'ad, awak ni sebenarnya ditolong oleh Allah Ta'ala dan diberikan rezeki tak ada sebab lain. Illa bi du'afaikum. Kecuali kerana orang-orang yang lemah yang ada di sekeliling awak. Maksud kat sini, dalam syarahan hadis ni, orang-orang susah dalam kalangan kita, dalam komuniti kita tu kan, rezeki kita ni kadang-kadang dapat sebab dia orang. Sebab doa dia orang. Ataupun sebab keberkatan yang dia orang bawa. Faham tak? Banyak orang dia berjaya kan, dia kaya, dia mewah banding orang lain. Lepas tu dia rasa, ni semua aku kerja, aku tak berhenti-henti kan, aku tak pernah putus asa, ni semua sebab usaha aku. No! Itu sebahagian je. Sebahagian lain sebab orang lain. Kalau maksimum kan, kita boleh, contoh kalau ada bar bekerja tu 100%, maksimum 50% je sebab kita. Yang lain semua sebab orang lain. Entah-entah kita kerja tu 20% je. Yang lain semua sebab orang lain. Jadi di antara punca rezeki selain daripada yang saya ceritakan ni adalah du'afa. Du'afa maksudnya orang-orang lemah. Orang lemah ni ada banyak lah. Orang susah, orang fakir, miskin, anak yatim, orang yang Ibnu Sabil, orang yang musafir dan sebagainya lah. Jadi Nabi mengatakan kamu ni ditolong dan direzekikan oleh Allah Ta'ala melalui orang-orang susah dalam kalangan kamu. Jadi kita kena ingat, orang susah ni dia bawa rezeki. Okey? Boleh Orang susah dia bawa rezeki. Walaupun keadaan hidup mereka tu jauh daripada kita lah. Bukan disebabkan kita semata-mata. Okey. Dan kata Imam Ibn Alan dalam hadis ni ada isyarat bahawa sesiapa yang dia betul-betul yakin dengan Allah Ta'ala dan dia serah, dia bertawakal kepada Allah Ta'ala,
dan dia tak bergantung kepada usaha dia sendiri, nescaya Allah akan berikan lebih banyak rezeki kepada dia. Kalau orang tu dia sedar hakikat semua ni, okay, dia bekerja, dia ada pendapatan, tapi bukannya rezeki dia tu bukannya sebab dia semata-mata. Nescaya Allah akan memberikan lebih kecukupan kepada dia. Begitulah. So antara jalan untuk kita nak tambah rezeki kita adalah dengan cara kita kena sedar hakikat ni. Rezeki aku ni bukan sebab aku. Rezeki aku ni boleh jadi sebab student kan. Sebab orang yang doakan, sebab mak ayah, sebab orang-orang susah yang kita tolong ataupun orang susah yang kita tak tolong. Okay? Ataupun sebab ada orang-orang kat masjid selalu mendoakan kaum muslimin. Kita kan orang Islam juga kan. Banyak, dia sangat banyak sebab. Okay? Kemudian dalam hadis yang lain, ada sebuah hadis yang, hadisnya hadis yang lemah, tapi dia digunakan oleh sebahagian ulama menjadi dalil bahawa penuntut ilmu ni dia ada rezeki dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ni dia ada satu kitab hadis. Nama dia Musnad Abu Hanifah. Jadi dalam tu ada sebuah hadis yang menyebutkan man talabal ilmi takaffalallahu birizqihi. Sesiapa yang menuntut ilmu, nescaya Allah akan menanggung rezeki dia. Maksudnya orang yang belajar ni, dia walaupun dia tak senang tapi rezeki dia tu ada. Korang waktu belajar pernah tak rasa macam tu? Dia bukanlah macam banyak duit. Tak tahulah kalau korang banyak duit, parent memang kaya, mungkin tak rasa lah kan. Tapi maksud hadis ni adalah orang yang selalu dalam jalan menuntut ilmu ni, rezekinya tu ada. Korang pernah tak ada situasi, pernah tak korang ada momen macam ni? Waktu korang belajar dulu, ataupun sekarang pun kan, kalau siapa-siapa yang belajar, yang masih belajar kan, dia tak tahu daripada mana tiba-tiba ada orang bagi kuih. Macam saya dulu belajar kan, ada orang bagi kuih kan, kalau mondok tu kan ada orang bagi roti, bagi nasi, rezeki dah tu. Biasanya kalau rezeki ni saya sebut pasal makanan, sebab makanan tu yang paling penting sebenarnya kan. Kan kita berlapar kan, kadang-kadang kita tak ada benda nak makan, ada orang bagi. Dalam bab rezeki menuntut ilmu ni sebenarnya ada kitab yang khusus lah tentang macam mana ulama dulu dia dapat rezeki tu lah. Kalau yang tengah belajar tapi terpaksa berhenti halfway sebab tak ada duit nak bayar yuran, macam mana? Saya pernah ada dalam keadaan macam tu Saya pernah ada dalam keadaan, bahkan saya pernah sedih lah pula cerita. Salah satu sebab saya tak menyambung belajar tu sebab saya tak ada duit nak sambung. Antara benda ni lah. Macam itulah. Maksudnya rezeki untuk nak meneruskan hidup untuk belajar tu. Dia boleh jadi rezeki belajar ni pun ada banyak sebenarnya kan. Kita nak belajar tu contohnya dekat Oxford ataupun kat Cambridge kan, tapi tak ada rezeki ke situ. Tapi ada tak rezeki kita belajar dari jalan yang lain? Ada. Rupanya belajar kat dalam je contohnya, belajar dekat lokal ataupun belajar dekat negeri sendiri. Macam itulah. Dia bukan tak ada rezeki nak belajar. Rezeki nak belajar ke tempat yang kita nak tu yang tak ada. Begitulah cara untuk kita nak berdamai dengan rezeki ni lah. Saya pernah ada dalam keadaan tu, Aliyah Nordin, tapi saya tak cerita kat orang lah. Tak kaya tapi time belajar memang rasa kaya. Sangat rezeki macam non-stop. Begitulah. Ada rezeki tu untuk orang yang belajar. Dan orang yang menanggung ataupun orang yang dah bekerja, dia kena ada satu kesedaran bahawa aku kena tolong ni. Terutama adik-beradik dia. Aku kena tolong ni sebab ni adik-beradik aku. Mudah-mudahan kalau aku tolong adik aku belajar, aku dapat berkah rezeki tu. Sepatutnya macam tu. So kalau kita tak tahu, tak belajar hadis ni kan, kita akan rasa macam, adik aku ni beban lah. Kan aku nak tanggung dia kan, dia makan sedap macam tu lah. Macam mana dengan kes anak yang perlu berhenti kerja sebab nak jaga mak ayah dan orang ayah yang dah uzur. Ada juga kes macam tu kan. Kes, maksudnya kat sini kena tangguh belajar. Sebab nak utamakan mak ayah. Boleh juga, tak ada masalah. Terutama di zaman sekarang ni lah. Zaman sekarang ni dia lebih, maksud saya, laluan belajar dia tu tak sama macam orang lain lah. Boleh tak dia belajar? Boleh. Contohnya, belajar dalam PJJ ke ataupun dia belajar lewat dan sebagainya lah. So, macam itulah. Maksud saya, keadaan orang ni, terutama zaman sekarang, dia saling berbeza. Dan yang lebih menariknya zaman sekarang ni, dia lebih fleksibel. Wallahualam lah kalau tanya saya lah. Boleh tak orang tu mula belajar ketika umur dia dah tua?
30, 40, 50. Boleh tak dia bawa nak belajar? Zaman sekarang. Possible ke tak possible? Macam mana? Boleh tak? Dulu classmate saya umur 80. Ya, Farha. Masya Allah. Zaman sekarang sangat lagilah mudah. Kalau zaman para ulama dulu, ada ulama mula belajar agama. Belajar agama ni. Belajar fardu ain umur 40, umur 50. Al-Qaffal, Imam Al-Qaffal kan. Dia belajar umur 40. Dan sebagainya lah, banyak. Sampai jadi ulama. Maksudnya zaman dulu boleh, apatah lagi zaman sekarang. Zaman sekarang lagilah pula. Saya ni nak masuk pondok lah, tapi saya dah umur tua. Segan lah saya, masuk pondok ni, saya baru nak tahfiz kan. Umur dah 60, boleh ke? Boleh lah pun tak boleh. Dia nak dengan tak nak je. Boleh, dalam agama kita tak ada masalah awak nak start umur berapa pun. Sebaik-baiknya memanglah mula pada awal kan. Tapi tak semua orang laluan belajar dia tu, laluan menuntut ilmu dia tu linear. Maksudnya sama macam orang lain. Flow dia tu. Lepas sekolah rendah kan, lepas tu masuk sekolah menengah, lepas tu ambil sijil lah, ambil diploma, matrik, ijazah, master, PhD, habis. Ada orang macam tu, kebanyakan orang macam tu lah. Tapi ada orang tak macam tu. Ada orang lepas sekolah tak mampu nak sambung belajar, tapi dia bagus. Dia ada potensi tapi tak mampu. Keluarga susah dan sebagainya lah. So dia tangguhkan belajar. Dia tolong mak ayah, dia bekerja dan sebagainya lah. Dia sambung belajar kemudian. Begitulah. Boleh Jadi tengok kesesuaian dan tengok keadaan kita masing-masing. Tapi point untuk kelas malam ni adalah ada dalam kalangan keluarga kita tu yang belajar, ada yang bekerja. So yang belajar dan yang bekerja ni kena saling memahami. Dan yang belajar pula, ni sebelum kita habis kelas. Yang belajar ni pula dia tak boleh rasa, sama juga, dia tak boleh rasa dia dapat belajar tu sebab dia bagus. Bukan Ini penyakit orang belajar agama, terutama belajar agama Dia tengok, dia pernah select dekat ahli keluarga dia kan. Kerja je kau ni kan. Kau ni asyik kerja je. Tak pergi masjid tak nak kan. Pergi masjid tak nak, pergi majlis ilmu malas kan. Patutlah kau jahil. Ni kalau gaduh kan, contohnya gaduh adik-beradik lah kan. Kau ni asyik belajar je kan, asyik pergi kuliah sana sini. Kerja tak kan. Kerja cukup dengan duit 500, 600 tu kan. Cuba kerja elok sikit kan, contohnya. Betul adik dia pula sound dia. Kau tu kerja je tahu, duniawi semua ni kan. Akhirat kau nanti macam mana? Contohnya kan. Asyik kerja je, gaduh adik-beradik. Sebenarnya tak macam tu Bila kita belajar hadis ni, yang bekerja dia akan faham keberkatan yang adik dia bawa, yang belajar faham keberkatan yang abang dia bawa. Orang yang menuntut ilmu, dia belajar tu sebab diri dia ke? Dia mampu untuk belajar tu sebab diri dia ke? Ke ada juga orang lain yang berjasa? Jalan belajar, contohnya bukan jalan rezeki, jalan belajar. Korang ada ke family members korang ataupun korang sendiri yang korang belajar lama? Lama dah biasa. Sambung. Sampailah. Maksudnya korang start bekerja tu lambat sebenarnya. Saya lah tu. Kan? Kita orang yang belajar lama kan, orang yang belajar bertahun-tahun kan, tak boleh pula dia rasa dia lebih bagus dari orang lain. Memanglah tahap pendidikan awak tu lebih tinggi. Tapi di belakang kejayaan awak tu ada tak sebab orang lain? Sekarang ni dalam bab ni kerja. Orang belajar pun sama juga. Dia belajar, dia dapat belajar tu satu part je. Awak dapat rezeki belajar tu bukan sebab awak bagus, bukan. Itu satu part sahaja. Sebab awak pandai, sebab awak berbakat. Dalam keluarga tu awak seorang je yang ada pemikiran yang tinggi macam tu. Betul lah tu, tapi itu satu bahagian sahaja. Di sebalik kejayaan awak belajar tinggi-tinggi tu, ada banyak usaha orang lain kat belakang tu. Ada abang awak yang bekerja, bagi awak makan, bagi awak duit belanja. Ada kakak awak yang selalu hantar awak sana sini, cari, bagi awak duit belanja dan sebagainya lah. Mak ayah bergadai, contohnya mak ayah dulu hantar awak sekolah, mak ayah doakan awak siang malam. Mak ayah tak belajar tinggi. Kan, terutama kan, macam mak ayah saya tak belajar tinggi. Bukan semua parents tu background dia belajar tinggi. Mak ayah saya tak belajar tinggi. Tapi kalau ada kejayaan yang saya dapat, semua tu sebab mak ayah saya lah.
Jadi orang yang belajar agama tu pun bukan sebab, ataupun orang yang dapat belajar tinggi-tinggi tu bukan sebab awak bagus, bukan. Awak bagus tu satu bahagian saja. Maksimum 50%. Maksimum tu. Kalau awak nak cuba muhasabah diri lah 50% je awak punya effort tu ataupun awak punya segala macam lah yang datang dari diri awak tu. Maksimum. Yang lain semua sebab orang lain. So kita kena, orang yang belajar ataupun orang yang bekerja, dua-dua kena saling, orang kata support each other, kena berterima kasih antara satu sama lain lah. Contoh belajar tuntut ilmu untuk keluar daripada kemiskinan. Contoh anak muda kata lain, betul? Contoh kan, banyaklah kes macam tu. Saya pun datang dari latar belakang keluarga yang susah juga. Menoreh getah tu memang mainan saya. Waktu kecil-kecil tu, masuk kebun getah dan sebagainya lah. Adik-adik saya maklum benda tu semua. Bila dah berjaya tu, sebab apa? Bila kita dah, terutama kalau awak datang daripada keluarga susah kan, bila awak dah berjaya, takkan awak nak lupa asal usul kan? Takkan awak macam lupa dari mana awak datang. Padahal awak sendiri sedar awak tu datang dari mana kan? Dan kita berjaya ni pun sebab keberkatan ataupun daripada rezeki yang mak ayah kita dulu bagilah. Begitulah Dan akhir sekali dalam hadis ni juga sebagian ulama antaranya Imam Mulla Ali Al-Qari dia mengatakan hadis ni menjadi dalil bahawa boleh seseorang itu meninggalkan urusan dunia kalau dia nak belajar ilmu agama. Ni hadis ni. Contoh orang tu pergi belajar kan, nak jadi scholars misalnya. Terutama dalam bidang ilmu agama lah. Dia akan ambil masa yang sangat panjang. Dan bila dia belajar sampai umur 30, 40 kan. So, tak banyak orang kata bahagian dunia tu yang dia dapat capai. Orang ni lah ni, macam ni. Rutin harian dia tu berbeza. Dia nak study, nak pergi kelas, lepas tu nak buat assignment, nak buat thesis, nak jumpa orang itu, nak jumpa orang ini, nak baca buku lagi dan sebagainya lah. So, orang yang memang dedication ataupun dedicate untuk belajar ni, dia boleh. Hadis ni lah menjadi dalil oleh para ulama mengatakan boleh seseorang tu meninggalkan urusan dunia. Kerja lah maksudnya. Tak fokus kat kerja untuk fokus belajar. Ni hadis ni. Okay? Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan lain? Ada soalan? Habis dah? Okey ke malam ni? So tawakal yang terakhir ni adalah rezeki tu bukan datang dari kita semata-mata. Rezeki tu datang ataupun boleh jadi melalui keberkatan yang orang lain bawa. Terutama bagi penuntut ilmu. Orang yang belajar kan. Kalau kita ada adik-adik, anak-anak yang masih kecil tu, selagi kita mampu kita saralah mereka. Jangan kita macam menyalahkan. Jangan menyalahkan. Sebab kau belajarlah, keluarga kita miskin. Jangan macam tu Ya, sila-sila Sakinah. Kalau saya tahu saya jawab. Macam mana nak atasi manusia yang tak suka tolong orang sebab tak kena bayar atas pertolongan tu? Mostly ada dekat tempat kerja. Tak suka tolong orang sebab tak kena bayar atas pertolongan tu. Mostly ada dekat tempat kerja. Dia tak nak tolong orang sebab tak dapat upah, macam itulah. Rugilah, dia lah rugi. Nak atasi kalau nak atasi tu Allah alam, saya pun tak tahulah. Tapi macam mana saya nak kata secara umumnya kita kena menghadapilah orang-orang yang macam tu. Dalam dunia ni, di luar sana ada je orang yang macam tu. Bukan semua orang ada kemampuan untuk nak tolong orang, bermudah-mudahan tolong orang ataupun yang memang dia kerja dia suka tolong orang. Tak semua orang macam tu. Ada orang kat luar sana dia tolong tapi dia selected. Contohnya dia tolong orang yang dia suka saja, orang yang dia crush saja misalnya. Ataupun orang yang dia senang ataupun waktu tu dia rasa nak tolong orang. Tapi waktu lain dia tak tolong orang. Ataupun dia tolong orang sebab dia nak mengharapkan upah ataupun dia nak dapat pujian daripada orang dan sebagainya lah. Jadi kita hanya boleh orang kata terima sajalah. Kita hanya boleh terima saja perangai dia macam tu. Dan yang lebih utama kita jangan jadi macam tu. Kita ambil iktibar lah. Kita tak boleh nak halang orang macam tu. Kita boleh nasihatkan
Kita boleh nasihat slow-slow, tapi untuk kita nak ubah dia 100% tak boleh. Sebab sikap menolong orang ni datang dari diri sendiri. So kalau kita nampak ada orang tu dia kedekut bakhil misalnya kan. Tak hidup masin, kedekut, berkira sangat kan nak tolong. Tolong buang sampah pun tak nak. Nampak sampah, terpijak sampah tu. Aduh, gitu kan. Terpijak kayu ataupun terpijak ni kan. Tapi dia tak nak tolong, dia aduh saja. Tak nak tolong buang ke tepi. Tak nak tolong ambil sampah tu letak dalam tu sampah. Kenapa aku lah nak kena buat ni? Bukan aku yang buang kat sini. Aku yang sakit ni kan. Patutnya kau lah buang. Macam tu lah. So, dengan orang yang berkira macam ni, kita kena jadi orang yang lebih berjiwa besar lah. Jangan panjangkan cerita, kita buang benda tu ataupun kita tolong orang tu, engkau lentak engkau lah. Dia lah yang rugi sebenarnya. Begitulah Wallahualam, lebih kurang begitulah. Kita pun kadang-kadang ada juga, ada masa-masanya kita pun macam tu juga sebenarnya. Awal habis saya tak sempat mengemas lah. Macam saya dah kata saya nak habis awal hari ni kan. Buat hal sendiri, kita terus dia tolong dia even dia berkira. Macam tu lah. Kita pun kadang-kadang macam tu kan. Contohnya dekat tempat orang ramai, tempat public. Kita nampak ada orang jatuh. Kadang-kadang kita tak terus tolong. Orang lain yang tolong dulu kan. Kadang-kadang kita macam segan. Ada banyak faktor lah. Kadang-kadang kita macam tak kenal dia ni siapa. Kadang-kadang kita macam geli lah kan. Orang tu pula macam kotor dan sebagainya. Macam tu lah. Kita sendiri kadang-kadang ada keadaan di mana kita tak terus menolong orang tu. So kita jangan cepat orang kata menyalahkan orang tu. Kalaupun dia memang salah, kitalah yang ambil tanggungjawab tersebut lah. Wallahualam bisawab. Lagi? Ustaz, Lagi? Ya? Ustaz selalu sebut nama Mullah Ali Al-Qari tu. Dia siapa sebenarnya? Selalu sangat dia sebut asyik sebut dia je kan. Apa je ni kan? Rahman Mubarak Furi tu. Okay. Dia adalah Mullah Ali Al-Qari ni adalah salah seorang ulama besar di India. Di benua India. Okay, dia hidup lama. Kurun ke, ingat saya kurun ke-8 tak silap saya. 8 ke 9. Saya tak ingat spesifik tarikh dia. Dia antara scholars yang selalu saya rujuk dalam syarahan hadis. Dan dia antara ulama hadis yang banyak tulis lah tentang syarahan hadis, kitab-kitab hadis, sirah dan sebagainya. Dan dia dari benua India. Sama juga macam Abdul Rahman Al-Mubarak Furi. Itu jarang saya sebut kan. Tadi saya sebut. Dia ulama daripada India juga tapi dia agak lewat sikit. Mullah Ali Al-Qari ni ada banyak tulisan dia. Ada banyak karya dia. Antaranya Mirqatul Mafatih, Syarah Al-Masabih. Kenapa saya cerita benda ni? Dia banyak tulis syarahan hadis lah. Dan dia bukan orang Arab, dia orang India. Nama dia Ali Al-Qari. Mullah tu adalah gelaran. Mullah tu macam syekh, macam ulama macam tu. Kalau dekat benua India, title Mullah ni macam Maulana lah macam tu. Nama dia Ali Al-Qari. Boleh Apa yang insight yang korang dapat dalam topik malam ni? Kalau siapa yang nak kongsikan, sila. Macam mana nak atasi keadaan bila orang yang suka berhutang tapi tak nak bayar sampai kita jadi lalat untuk tolong dia bila nak minta tolong lagi? Ini kira ujian untuk kita juga ke? Lebih-lebih lagi orang tu dalam ahli keluarga kita. Betul lah. Ini dah keluar sikit daripada topik malam ni tapi saya faham keadaan tu. Orang tu suka sangat berhutang tapi tak nak bayar. Biasanya macam tu kan? Biasanya orang berhutang dia yang tak malu. Dia tak malu dia berhutang. Orang yang memberi hutang dia malu, dia sampai tahap malu nak minta kan. Padahal itu hak dia. Korang ada kes macam ni? Si banyak kan. Saya rasa setiap orang dia mesti ada pengalaman macam ni. Okey. Macam mana nak buat Yang paling baik, yang paling besar pahalanya adalah menghalalkan hutang tersebut. Itu yang paling baik Itu tahap yang paling tinggi lah. Menghalalkan hutang tersebut. Ada hadis yang sebutkan tentang ini. Faedahnya adalah kalau awak dapat buat tu, menghalalkan hutang tu, satu, awak mengelakkan pergaduhan terus-menerus. Kedua, awak dapat pahala sedekah. Pahala menghalalkan hutang ada pahala dia sendiri
Dan ketiga, membebaskan beban orang tu. So ada banyak lah, sebenarnya ada banyak faedah menghalalkan hutang ni. Jadi antara amalan yang susah yang sangat dituntut oleh Nabi SAW, membebaskan orang dari hutang. Terutama kalau dia tu kerabat kita kan. Tapi tak semua orang mampu macam tu. Itu tahap yang tertinggi lah dalam bab hutang ni, membebaskan hutang orang ataupun menghalalkan hutang. Tapi kalau kita tak mampu, kalau kita tak mampu, macam mana? Macam mana nak buat Kena tuntut lah. Cuba untuk tuntut, tapi dalam masa yang sama, kalau tak berjaya juga, macam mana? Kalau korang macam mana? Kalau tak berjaya minta. Kiranya kalau kita halalkan hutang tu, kiranya dekat akhirat dia tak dihitung hutang tu. Tak, kalau dihalalkan. Lepaslah hutang tu. Tapi kita dapat ganjaran yang spesifik lah. Ganjaran menghalalkan hutang. Saya tak ingat apa fadail dia ataupun kelebihan lain tentang menghalalkan hutang ni. Saya tengok balik kalau ada hadis yang spesifik sebut tentang ganjaran pahala dia. Sebanyak mana. Ini kira ujian untuk kita juga ke? Ya, betul. Hutang ni adalah bahagian daripada ujian yang melibatkan manusia. Hablum minan nas ni, hubungan sesama manusia ni, antara tabu ataupun antara punca yang buatkan gaduh ni hutang. Percaya tak? Setuju tak? Punca buatkan manusia ni saling bergaduh, tak kisahlah adik-beradik ke, sesama kawan kerabat ke, kawan ke, hutang. Sebab tu, kalau saya lah personally, kalau tak nak ada masalah dengan orang, jangan berhutang dengan orang. Jangan biasakan berhutang. Terutama dengan orang secara public lah, dengan personal. Sebab kalau tak settle benda tu, dia akan bawa kepada permusuhan yang berpanjangan. Lagi teruk dia, awak dah mati pun bermusuh lagi. Sesama kawan kerabat kan. Dia turun pula kat ni kan. Dulu arwah ayah awak, arwah atuk awak pernah hutang dengan ni sebagainya lah. Dengan atuk aku. Macam tu. Hutang ni, dia menjahanamkan manusia. Merosakkan hubungan persaudaraan, merosakkan hubungan kawan kerabat, kawan-kawan dan sebagainya lah. Kalau berhutang dengan cara yang tak betul lah. Hutang betul lari. Hutang tak bayar. Macam tu lah. Tapi yang berhutang suka tunjuk hidup mewah. Begitulah. Lepas tu, antara benda punca perbalahan ataupun pergaduhan yang teruk, okay, hutang. Dia bukan setakat orang kata cemburu ke apa, bukan Kalau cemburu tu mungkin sekat kejap-kejap je. Tapi hutang ni lama. Dia boleh membawa sampai keturunan-keturunan bawah-bawah pula. So kalau boleh, jangan terlibat. Kalau boleh lah, kalau mampu, elakkan berhutang. Ataupun memberi hutang. Yang mana kita tahu nanti ni kalau tak settle ni aku akan gaduh dengan dia. Yang kisah long. Kalau adik saya dah tahu orang macam tu, bagi saja dan anggap sedekah saja. Walaupun berapa emas sekalipun. Kata mampu tak payah bagi. Betul? Itu antara kaedah yang terbaik lah. Kalau saya sendiri kan, nak bagi orang berhutang, ataupun kalau saya nak berhutang, saya sejujurnya adalah saya berterus terang, saya tak suka berhutang. Saya sangat tak suka berhutang. Kalau saya tak mampu beli tu cash, maksudnya saya tak mampu. saya cuba nak praktikkan apa yang ada zaman dulu. Tapi bukan saya menolak konsep hutang, tak. Tapi personally saya tak suka berhutang. Dan kalau saya nak beri hutang ke orang, saya akan beri amount yang saya sanggup untuk hilang. Ataupun saya mampu untuk macam rugi. Contohnya, saya akan bagi hutang mana yang saya mampu je lah. Contohnya saya pernah bagi hutang dekat student UIA, student universiti lah. Saya banyak bagi hutang pun dekat student sebenarnya. Dekat student nak sambung belajar kan. Kadang-kadang saya bagilah mana yang saya mampu tu. Tak semua orang. Tapi saya selidik dulu lah latar belakang dia dan sebagainya lah. Dan saya buat agreement. Itu antara yang anda mungkin boleh contohi. Kalau nak bagi hutang ni, biasakan buat dokumen. Walaupun nak bagi anda kecil kan, 500 ke 1000 ke, biasakan bertulis. Dia melatih kita untuk lebih berdisiplin sebagai pemihutang dan juga sebagai penghutang. Buat agreement, dia ada sebenarnya dalam undang-undang kita dia ada satu form kita boleh buat sendiri je. Okey. Kemudian kita minta tantangan dan minta saksi.
Saya buat benda tu. Allah ada firman dalam Al-Quran juga kan, betul? Kalau berhutang ni catat dan saksi. Kalau nak nanti saya tunjuk. Tak boleh ada nama orang tu. Tapi form tu saya boleh kongsikan lah. Kalau nak lebih mengikat lagi, awak libatkan lawyer lah. Tapi setidak-tidaknya bertulis supaya kalau apa-apa jadi ada satu agreement kan. Dia pernah hutang bukan dan tapi zaman sekarang lebih mudah kan, ada screenshot message dan sebagainya lah. Simpan benda macam tu lah. Tapi kalau sebelum nak bagi orang pinjam duit tu, lebih baiknya kita buat satu form, lepas tu minta IC dia. Kalau saya minta IC dia, saksi, minta saksi tantangan, saksi pihak dia, saksi pihak saya. Dan pengalaman saya, orang yang jadi macam tu, dia terkejut mula-mula. Saya tak pernah minta pinjam dekat kawan-kawan ataupun orang kenal ni, dia kena buat macam ni kan. Tapi saya rasa macam baguslah buat macam ni. Dia buat saya lebih disiplin untuk orang kata bayar secara ni lah. Sebab dalam agreement tu saya tulis bayar dia, perjanjian dia bayar contohnya sebulan 100 ataupun sebulan RM50 macam tu lah. Contohnya dia pinjam 1,000 kan. So komitmen dia contohnya dia boleh bayar lepas dia habis study ataupun setahun lepas dia habis belajar, lepas dia dapat kerja dan sebagainya lah. Kita tulis benda tu. Lepas tu dia nak mula bayar pada tarikh ni sampai tarikh ni. So benda tu dia bagi satu macam sense of responsibility kepada orang yang berhutang tu. So dia pun cakap lah, oh bagus juga buat macam ni. So saya alert lah, saya kena bayar kadar macam ni selama setahun, 2 tahun macam tu lah. Itulah lebih kurang. Saya okey je nak bagi pinjam, tapi bila dia gaslight tu kita jadi tak seronok pula macam tu lah. So kalau boleh jangan mudah-mudah bagi hutang. Kalau nak bagi orang hutang sekalipun, make sure buatlah some form of agreement, perjanjian dan sebagainya lah, dan ada saksi dan sebagainya lah. So kalau ada apa-apa jadi, at least kita ada bukti dan sebagainya lah. Pemberi hutang perlu belajar tebal muka sikit, begitu. Kena lebih tegas sikit lah. Dan nasihat saya, jangan mudah bagi hutang sebenarnya. Jangan, baik macam mana pun, jangan mudah bagi hutang. Kalau nak bagi, awak bagi sedekah, jangan hutang. Sebab bagi orang hutang ni banyak consequences dia. Untuk diri kita pun banyak kan. Nanti kita yang macam tak boleh nak tidur, kita teringat dan sebagainya lah. Kalau nak bagi hutang, make sure bagi hutang yang betul-betul. Ataupun yang ada bertulis dan sebagainya lah. Kalau macam tak bagi kat keluarga tu kan, saya jadi macam dilema sebab macam topik hari ni. Sebab rezeki kita ada rezeki orang lain pula. Tapi betul lah ujian untuk saya. Betul lah. Ujian. Kalau melibatkan duit, melibatkan keluarga ni ujian sebenarnya. Kalau boleh halalkan, halalkan. Tapi kalau tak boleh, cubalah tuntut. Slow-slow tuntut dekat family dia, tuntut dekat anak dia ke, dan sebagainya lah. Bagi saya untuk ahli keluarga mungkin perlu ada limit dan perjanjian juga. Betul. Sebenarnya kena biasakan. Kalau menurut saya, konsep hutang ni, lagi rapat kita dengan orang tu, lagi penting agreement tu. Ini kalau bagi saya lah. Lagi rapat kita dengan dia, lagi kita kena ada agreement. Sebab yang rapat ni lah yang biasanya akan jadi banyak hal. Kadang-kadang kalau kita bagi hutang dekat strangers kan, senang je dia bayar. Tak kenal banyak pun, kenal dekat social media je. Tapi bayar okey. Tapi kalau bagi contohnya dengan adik-beradik ke, dengan mak ayah ke, dengan apa, kawan kerabat ke, lihatnya kan, sampai jadi gaduh bermasam muka. Sebab betrayal ni banyak daripada kawan kerabat sendiri kan. Atas banyak alasannya lah. Saudara pun berkira dan sebagainya lah. Itulah, kena hati-hati. Wallahualam bisawab, saya kira cukup sampai ni. Ada apa lagi? Ada soalan untuk topik malam ni? Zaman Nabi dulu ada biawak hidup juga ke? Saya ada soalan. Zaman Nabi dulu ada biawak hidup? Ada sahabat Nabi yang tak kerja? Secara spesifiknya saya tak jumpa. Tapi ada yang ditanggung. Kita kena
define dulu, biawak hidup ni apa? Apa yang korang maksudkan kalau kita sebut biawak hidup ni? Ha. Macam mana biawak hidup ni? Dia tak bekerja, lepas tu dia duduk rumah je, tak buat apa-apa. Goyang kaki tak buat apa tapi nak duit. Tapi nak duit kan? Biawak hidup. Lepas tu dia suruh pula isteri kerja. Kalau nak kira zaman Nabi, secara kasarnya tak ada. Tapi ada tak orang tak kerja? Ada, ramai. Yang tak bekerja tu ramai, tapi dia tak dalam kelas, tak dalam kategori biawak hidup. Sebab yang tak bekerja tu dia ada faktor lain. Contoh yang tak bekerja ni sebab dia duduk di masjid Nabi, dia belajar, dia fokus belajar. Macam orang macam ni lah. So orang macam ni kita tak boleh kata dia biawak hidup sebab dia ada kerja. Kerja dia belajar. So orang kerja dia belajar ni dia bukan biawak hidup. Biawak hidup ni kalau dia suami ke dia anak kan, kerja dia main game kan, duduk rumah melepak. Zaman dulu tak ada orang macam tu. Orang yang malas dan tak nak bekerja tapi kena tanggung. Betul lah. Orang malas kan, tak nak bekerja. Zaman dulu setakat ni saya tak jumpa lagi sahabat Nabi yang macam tu. Kebanyakan mereka ni bekerja. Kalaupun tak bekerja, dia berjihad ataupun dia ada role lain. Kalaupun dia tak berjihad ataupun tak bekerja, dia belajar. Dia ada role masing-masing lah. Tapi yang duduk saja kan, duduk saja contohnya duduk kebun kurma kan, berkasidah ataupun bersyair sambil makan kurma, ada tak jumpa lagi kan. Alangkah cantiknya kekasihku itu kan, jadi Laila Majnun, setakat ni belum ada lagi, tak jumpa lagi. Kalau ada orang macam tu mesti Nabi marah. Kalau ada sahabat macam tu mesti dia kena tapau dulu dengan Nabi lah. Ada juga sebahagian sahabat Nabi yang fokus ke akhirat saja, ada. Tapi Nabi tegur. Dia bukan biawak hidup tapi dia nak jadi macam zuhad. Zuhad ni maksudnya nak jadi ahli zuhud lah, nak jadi orang yang beribadah sahaja. Nak solat je. Tak nak kahwin. Kalau kahwin nanti tak dapat beribadah. Dia macam nak jadi macam apa nama tu? Apa nama istilah dia tu? Apa istilah dia kalau Nasrani tu? Rahib. Ruhaba. Nak jadi macam rahib. Dia bukannya tak kahwin sebab tak laku ataupun sebab dia study, bukan. Dia tak kahwin sebab dia menolak perkahwinan. Itu tak boleh Uzab. Okay, bukan uzab. Uzab tu maksudnya bujang. Dia nak menjadi rahib. Tak boleh macam tu. Nabi tegur kan. Goyang kaki tak buat apa tapi nak duit. Tak boleh macam tu Lagi ada soalan lain? Tak ada? Boleh end dah? Boleh end Korang jangan terkejut pula. Kita kena biasakan ni. End awal ni. Cik. Saya azam bulan 10 saya nak end awal. Cik. Tak ada sebab topik ni pendek. Macam mana nak tegur orang yang dia macam tak ada haluan hidup. Tapi dia sejenis susah nak ditegur. Susah juga tu kan. Kena slow-slow lah. Slow talk dengan dia. Kadang-kadang dia bukan tak ada haluan. Dia tak jumpa lagi. Ataupun dia ada masalah. Saya pernah ada dalam keadaan macam tu. Saya tak tahu saya macam banyak benda saya nak jadi tapi macam tak tercapai semua benda tu kan. So saya macam mencari-cari kan, siapalah boleh guide aku ni tapi tak ada kan. Nak cerita pula segan kadang-kadang kan. Di zaman-zaman krisis waktu awal 20-an kan. Tapi saya suka belajar, nak belajar tapi macam susah macam itulah. So kalau kita ni orang yang lebih jelas hala tujuannya dan nampak kawan-kawan yang macam tu, kita kena guide dia lah. Tanya dia, kalau dia susah nak ditegur, tak apalah. Cubalah pelan-pelan, tanya dia. Kalau tak mampu juga, ada orang kenalah dia. Begitulah. Ada setengah orang tu memang dia kadang-kadang susah kita nak tegur dia kan. Tapi atas dasar dia tu kawan kita ataupun ahli keluarga kita, kita kena tunjukkan concern jugalah. Cara yang paling minimumnya doakanlah dia yang baik-baik. Tapi kalau kita mampu untuk berkongsi cerita dengan dia, itu lebih baik sebenarnya. Kalau orang tu tak tahu nak jadi apa yang dia boleh buat? Saya dah pernah cerita dah kan dalam kelas. Persoalan
existence persoalan tentang krisis kehidupan. Saya dah cerita dah sebenarnya. Kalau orang tu dan dia fikir-fikir apa aku nak jadi kat dunia ni, aku tak tahu nak jadi apa dalam dunia ni. Saya rasa saya dah cerita dah. Apa jawapan dia? Jadi baik. Jadi baik. Jadi orang baik. Tak tahu nak jadi apa lah. Sebab kita, kenapa soalan ni susah untuk dijawab? Sebab biasanya orang zaman moden ni dia mengikat nak jadi apa tu dengan pekerjaan. Yang pemerhatian saya lah. Secara filosofinya, kalau kita tanya awak nak jadi apa? Dia mesti tentang pekerjaan. Kenapa macam tu? Tahu tak? Contoh kalau cikgu tanya, awak nak jadi apa? Mesti tentang pekerjaan. Yang tanya pun maksudkan macam tu, yang ditanya pun dia faham macam tu. Padahal tak semestinya, betul tak? Dia boleh jadi apa saja. Contohnya, saya nak jadi apa? Yang bukan pekerjaan. Saya nak jadi orang yang gembira. Boleh tak? Tapi ada tak orang berani jawab macam tu? Saya nak jadi orang yang ceria, cikgu. Cikgu dia, kau ni kenapa sakit ke hari ni? Sebenarnya tak ada masalah Sebab nak jadi apa ni dia luas. Dia tak terikat kepada pekerjaan. Walaupun zaman moden ni buatkan kita fokus kepada pekerjaan kan. Hala tuju hidup tu mesti tentang kerja. Sebenarnya tak macam tu. Tak semua orang dia punya hala tuju tu linear kan. Nak jadi apa tu kena ada satu pekerjaan ataupun kena ada satu status sosial. Dan orang dia tak nak jadi apa-apa. Dia nak jadi orang yang biasa-biasa saja. Orang yang baik, orang yang gembira. Saya nak jadi orang yang bahagia je. Macam mana nak jadi orang bahagia tu? Macam-macam lah saya boleh buat kan. Asalkan saya bahagia. Jadi orang yang baik kan. Kalau tak tahu nak jadi apa, jadi orang yang baik. Nak jadi orang baik tu macam mana? Kena belajar. Sebenarnya nak jadi orang baik tu, dia akan bawa kepada awak kena belajar. Nak jadi orang baik dari sudut Islam, macam mana nak jadi orang baik? Menurut Islam, kena belajar cara jadi orang baik. Maksudnya dia kena belajar agama, dia kena belajar Al-Quran, dia kena belajar hadis, dia kena belajar akhlak. So, jadi orang baik tu maksudnya kena belajar. Itulah dia punya hala tuju dia. Saya nak jadi tukang lipat baju tapi orang tak bagi. Ada lah kerja tu. Kan? Ada kerja tu. Kat dalam bahagian lobi. Kerja lipat baju. Lagi ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, sebelum kita akhir, saya nak mohon maaf dulu terutama bagi orang yang mesej saya, WhatsApp saya berkaitan dengan buku. Sebab saya baru je balik dari KL, tak sempat saya nak uruskan. Ustaz Lokman pula, kalau siapa yang belum maklum, Ustaz Lokman kehilangan neneknya, nenda dia. Dia 3 kali lah sebulan ni dia patah balik Kelantan. Jadi sama-sama kita doakan arwah nenek Ustaz Lokman Mahta. Semoga ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Saya takjub jugalah sebenarnya. Ustaz Lokman Mahta tu tua dari saya. Tapi dia ada nenek lagi. Panjang umur nenek itu. Saya secara peribadi, saya daripada kecil lagi saya dah kehilangan atuk nenek saya. Tak sempat nak lama dengan atuk nenek saya. Itulah, ada orang rezekinya tu lain kan. Panjang. Ada keluarga yang tu kan. Maksudnya anak Ustaz Lokman Mahta tu sempat dengan moyang dia lah. Saya moyang tak sempat. Ada orang dia direzekikan dapat hidup sekali dengan moyang dia kan. Ada orang tak ada. Gitulah. Okay. Apa yang kita ada kita syukuri. Apa yang kita ada kita syukuri, apa yang kita tak ada kita sabar. Boleh jadi Ustaz Lokman adik-beradik dengan senior office saya, nanti saya tanya. Ya? PM tepi Farha. Siapa yang nak khidmat lipat baju boleh mesej Alia. Alia nak pindah dah Johor, Terengganu. Sebab apa? Suami Alia kan? Faik. Awak saya ingat kan suami. Tuan Faik orang Terengganu dan Tuan Faik dia suka memancing. Jadi kalau duduk Terengganu selalulah boleh pergi Jati Marang kan, mancing. Nampak tak? Saya ingat kan? Kalau orang tu saya pernah record dengan dia, insyaAllah saya akan ingat. Baik, terima kasih semua. Jazakumullah khairan jazak. Saya akan cuba reply message anda.
dan alang-alang saya cut off ini saya akan cuba post mana yang mampu dulu untuk esok. Tolong doakan urusan saya pindah ke Besut. Semoga dipermudahkan Alia. Nanti kalau datang KL kena roger-roger lah. Okey. Jazakumullah khairan jazak. Sakinah Salimah, terima kasih. Okey. Jadi kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, kita jumpa hari Jumaat insyaAllah. Kelas sirah kita seperti biasa. Okay, Kak Baini dah balik dari Singapura kan? Kak Baini pun, Kak Baini sama macam saya lah. 4-5 hari dia busy. Saya tengok story Kak Baini, Kak Baini, anak Kak Baini. Kak Baini punya WhatsApp macam tu lah. Singapura. Terima kasih semua. Aizat, Azlin, Azlin kerja malam kan. Dia kerja malam tapi dia pun menuntut ilmu juga. Hebat Kalau boleh buat serentak, bagus lah. Hebat lah. Tapi tak semua orang boleh buat macam tu. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Syafiqah Syam. Okay, terima kasih. Selamat malam. Sama-sama, selamat malam. Kat TRX Sama-sama Farha, terima kasih. Nota Farha dah jadi pendek lah. Tak pun dia banyak space. Sebab, betul tak Farha? Tak juga Ustaz, full page juga. Full page juga Gambar-gambar dia mungkin lebih banyak. Jadi minggu depan kita akan masuk bab istiqamah insyaAllah. Lama jugalah bab tawakal ni, 11 hadis kan. Lebih kurang dekat 2 bulan jugalah. So insyaAllah bab yang ke depan ni tentang istiqamah. Buat yang susah juga pasal istiqamah ni. Kita semua ni dah tak berapa istiqamah mana kan. Terima kasih semua melayan dilema saya. Terima kasih sama-sama. Semoga dipermudahkan urusan. Okay, saya off dulu Saya nak reply message anda semua ni. Sama-sama. Terima kasih. Farha, Mahirah, Muyasara, Syafiqah Syam, Nur Zarina, Ain, Nasuha, Amira. Ada kat ni. Kak Alila. Dr. Hani pun ada. Dr. Hani jadi alien saya tengok. dia bawa lepas jadi alien kering kan. Sebab dia on call ke apa lah, dia kerja kan. Saya macam tu lah. Saya khabar-khabar kawan-kawan ni saya tengok kat story je lah. Okay, siapa lagi? Khalil tak ada Farhana Selamat, Elisha, Dayana Syafiqah. Lela ada? Macam nampak Lela. Zul ada. Tadi saya tak perasan. Zul bukan kerja ke Zul? Semoga dipermudahkan Emir kerja siang kan? Kat sana. Saya kerja kat mana saya tahu. Emir kat sana. Okay, salam kat Justin Justin kat sini. Tapi Justin work from home kan? Ke dia masuk office juga? Lela macam mana keadaan di Sabah? Masih banjir ke macam mana? Kalau Semenanjung sekarang ni musim hujan, terutama kat KL lah. Setiap hari hujan. Tengah hari, petang, kadang-kadang malam pun hujan. So yang ada dekat KL, Selangor ni, Lembah Kelang ni kena hati-hati lah. Dah okey ke? Di Sabah? Dekat tempat Lela macam mana? Speaking of Justin, terasalah rezeki dapat masuk kelas sebabkan dia. Itulah. Ya, rezeki tu kadang-kadang. Dia tak masuk kelas ataupun dia jarang dapat masuk kelas. Sebab dia ada komitmen yang banyak kan. Dia ada kelas chess dan sebagainya, komitmen dia dengan anak-anak. Tapi orang lain dapat masuk kelas disebabkan dia. Macam itulah maksud hadis ni. So kita yang dapat belajar ni jangan kita rasa macam kau ni tak pergi kelas lah. Bukan. Awak dulu masuk kelas pun sebab dia. Begitulah. Dia pula dapat rezeki lain disebabkan bawa orang masuk kelas. Begitulah. Okay. Nangis kejap. Betul lah. So kena banyak terima kasih lah dekat Justin tu kan. So tanggungjawab orang yang belajar pula kena cerita dekat dia. Sebab dia kan tak ada rezeki nak masuk kelas.
So ceritalah dekat dia kan apa yang kita belajar, apa yang kita bincangkan. Mudah-mudahan nanti dia dapat faedah yang sama. Macam Umar Al-Khattab kata kan, kawan saya dulu dalam Bani Umayyah tu, kalau saya tak pergi kelas, dia yang pergi. Dia cerita kat saya. Esok saya pergi, saya pula cerita dekat dia. Begitulah. Okay? Terima kasih semua. Jaga diri masing-masing. Kita jumpa hari Jumaat insyaAllah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak stop recording lagi.